Imam Haddad sebut dia, di antara orang yang ditakuti mati dalam su'ul khatimah ialah orang yang tak pernah umpama, tak pernah fikir pun aku ni mati husnul khatimah ke tidak ke. Mati su'ul khatimah. Sebab dia tak takut nikmat iman tu luput daripadanya, ya. Maka senantiasa harap dan mohon Allahumma ya Allah. Jom sama-sama kami, caranya mudah. Hanya klik join button. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Taala, selamat kita berjumpa pada petang ini dalam majlis baca kitab kita. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala, beberapa bulan saya tak datang, tapi banyak juga dapat datang ya masa PKP kemarin. Takdir Allah Taala kita dapat berjumpa dan pada petang ini Allah Taala jumpakan kita sekali lagi, dan untuk waktu-waktu yang akan datang tak tahu dapat jumpa lagi ke tidak, bagaimana suasana kita, semuanya ditentu oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap kesempatan yang diberi oleh Allah Taala kita kena rebut, kita kena ambil dengan sebaiknya, kena manfaatkan. Jadi apabila diubah keadaan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidaklah begitu kerugian. Kerana apa? Kita sudah ambil manfaat daripada apa yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita lihat ya bagai-bagai macam-macam fenomena alam ya. Bagai-bagai fenomena alam kita lihat tadi. Memang Allah Taala izin hamba-hambanya untuk buat kacau. Seperti orang nak pecahkan rumah orang, kan namanya buat kacau atas muka bumi juga. Allah izin tak? Allah izin. Tapi dengan redha Allah Ta'ala tak? Tidak dengan redha Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita baca dalam sembahyang tadi kita lihat ya. Firman Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'da alladhi amilu la'allahum yarji'un. Zahir, nampak, nyata, hadir kerosakan atas bumi dan juga lautan. Allah Ta'ala sebut bumi dan juga lautan ya, lantaran perbuatan tangan manusia. Untuk apa? Untuk kami rahsiakan sebahagian daripada apa yang mereka lakukan. Matlamatnya supaya mereka kembali. Zahar al-fasad, zahir keburukan atas muka bumi ini. Penyakit berbagai-bagai, bencana alam, semua tu zahir atas muka bumi, berbagai keburukan. Lantaran apa? Lantaran perbuatan tangan manusia. Bima kasabat aydin nas, lantaran apa yang dibuat oleh tangan-tangan manusia. Apa maksud dengan lantaran perbuatan tangan manusia? Subhanallah ya, firman Allah Subhanahu wa taala kita lihat berbagai-bagai, kita dapat faham. Kadang kita baca tafsir, apabila perkara berlaku kita lihat, oh mungkin ini maksudnya. Lantaran perbuatan tangan manusia. Sama ada perbuatan tangan manusia bermakna kita buat dosa macam-macam. Kita buat dosa atas muka bumi ini, kita buat dosa di lautan, kita buat macam-macam kemungkaran. Kita tidak taat pada Allah Taala sampai dengannya Allah murka. Sampai dengannya Allah Taala tahan rahmat daripada turun. Sampai dengannya Allah Ta'ala turunkan bala. Maka timbullah kerosakan atas muka bumi ini lantaran bala yang turun, lantaran perbuatan kita iaitu perbuatan maksiat kita. Boleh jadi juga timbul kerosakan atas muka bumi ini lantaran perbuatan kita, perbuatan tangan kita, iaitu dalam arti kata kita tidak mentadbir bumi ini dengan sebaiknya. Kita menyalahgunakan prasarana yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala infrastruktur yang diberikan oleh Allah Ta'ala atas muka bumi ini kita bikin semau-maunya. Kita tebang hutan sebanyak-banyaknya, kan tangan kita juga ya. Kita sekat sungai sana sini, kita tambak lautan umpamanya, kita buang barang-barang bukan dalam lautan, kita ambil ikan sebanyak-banyaknya. Itu lantaran perbuatan tangan kita juga. Maka rosak. Kita kacau ekosistem, kita kacau sistem pentadbiran Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Ta'ala izin ya, semua ini Allah Ta'ala izin ya. Tak ada siapa, jangankan apa sistem Allah Ta'ala terganggu, tidak ya.
sistem Allah Ta'ala, termasuk dalam sistem Allah Ta'ala sunnatullah ialah Allah izin tangan-tangan manusia untuk bikin apa, Allah Ta'ala izin. Tapi sama ada dengan redha ke tidak, sudah tentu berbeza ya. Allah izin. Maka perbuatan tangan kita yang tak tadbir dengan baik, rosaklah. Contoh ya, dalam bilik ini, dalam ruang ini. Contoh yang pertama ialah apa? Lantaran kita tidak taat dengan bos. Lantaran kita tak rosakkan dia, kita tak pecahkan lampunya, kita tak kopek kapetnya. Tetapi lantaran kita tidak taat dengan bos kita, dia suruh kita tak buat. Benda yang bukan kita buat, bos tak hantar supply. Elektrik bos potongkan. Begitu ya. Ada banyak nyamuk, ada banyak pest, tikus apa semua, bos tak hantar pest control umpamanya. Maka rosaklah. Lampu rosak apa semua, bos tak hantar electrician, orang repair semua. Begitu ya. Ada bocor, ada apa, bos biarkan rosak. Pasal kau tak buat bos happy. Sebab itu bos tak hantar orang untuk maintain tempat ini. Maka rosaklah. Itu contoh yang pertama tadi lah. Contoh yang kedua ialah apa? Kita tak jaga baik. Kita bukan niat nak rosakkan tau. Kita niat pasal nak ambil manfaat semamanya. Buka kipas 24 jam. Amboi. Rosak tak? Rosaklah. Buka kipas 24 jam. Buka lampu 24 jam. Allah, kita menyalahgunakan segala prasarana yang ada. Rosak tak? Rosaklah. Lantaran perbuatan kita tak? Lantaran perbuatan kita. Dan yang ketiga, memang kita sengaja kacau. Pasal kita geram dengan kawan kita, kita rosakkan kipas ini biar dia kepanasan. Lantaran kita geram dengan kawan kita, kita rosakkan kapet ini biar dia tak ada tempat alas duduk. Kita sendiri dan tangan kita sendiri. Bima kasabat aydin nas, alam semesta ini Allah izinkan. Jangan ingat ya, manusia ini semuanya termasuk dalam kebijaksanaan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala beri akal manusia, dunia dia boleh bikin kacau tau. Dia boleh bikin kacau. Dia boleh sengkang, dia boleh empang sungai sini biar orang sebelah sana tak dapat air. Boleh tak? Boleh. Dia boleh berbagai-bagai lagi Allah Ta'ala kasih dia kepandaian. Apabila dah akhir zaman, Allah Ta'ala sengaja itu istidraj bagi manusia. Allah bukakan kepandaian mereka, macam-macam mereka boleh kontrol. Gelombang sound saja mereka boleh kontrol tak? Kita tekan di sini, tit WhatsApp, immediately England boleh dapat WhatsApp kita. Dia tak terpindah pergi ke Afrika ke, terpindah pergi ke tempat lain Scotland ke, umpamanya. Jiran sebelah pun tak pindah, boleh tepat, dia boleh gunakan sound wave, boleh gunakan segalanya begitu ya. Maka segala ini manusia menyalahgunakan sengaja. Tak, kita belajar nanti akhir zaman Dajjal boleh turunkan hujan tau. Dia boleh kontrol hujan, dia boleh kontrol tempat dia ada hujan, tempat kita tak ada hujan, semua itu. Di samping itu sihir, itu juga teknologi yang mereka ada begitu ya. Kalaulah berlaku keburukan ini, umpamanya segala atas muka bumi ini berlaku lantaran jahatnya tangan manusia, sengaja nak menganiaya yang lainnya, nak menganiaya saudaranya, penghuni bumi yang lain, maka dimainkan alam semesta ini, dimainkan perkara-perkara di bumi ini, dimainkan perkara-perkara gelombang di lautan, sehingga jadilah timbul tsunami lah, timbul apa semua itu lantaran perbuatan manusia. Itu pun boleh diizinkan oleh Allah Ta'ala. Tetapi di situ ada rahmat Allah Ta'ala untuk mereka rasa sebahagian daripada apa perbuatan mereka. Sebahagian daripada perbuatan mereka termasuk, kalau yang pertama tadi, by right, kalau dengan lantaran kita punya derhaka, Tuhan nak sekat langsung rahmat boleh. Tuhan nak turunkan segala bala pun boleh. Tetapi sebahagian saja dirasakan. Sebahagian saja dirasakan. Kalau kita pandang yang perkara yang ketiga pulanya, Allah Ta'ala punya rahmat. Jadi orang jahat tu nak umpamanya lah, dia nak wipe out segala orang penduduk dalam kampung ini. Diempang airnya ataupun dibukakan empangannya umpamanya. Tetapi Allah Ta'ala hanya rasakan sebahagian saja. Sebahagian. Tak boleh all out. Tak boleh semuanya sekali disapunya habis. Yang dirasakan sikit saja sebahagian. Tapi di sebalik itu sama ada, ibarat contoh ruang ini kita katakan tadi, kau buat salah ke, ataupun memang kau tak tadbir dengan betul ke, ataupun kau sengaja merosakkan untuk mengganggukan kawan-kawanmu ke, pokoknya matlamatnya di sebalik apa? Supaya kau kembali pada Allah Ta'ala. Jadi yang kembali kepada Allah Ta'ala tak terasa. Yang kembali kepada Allah Ta'ala tidak akan ditindak oleh Allah Ta'ala. Allah makin terus supply rahmatnya dan berkatnya. Allah Ta'ala mesti hadkan dengan balaknya yang kembali kepada Allah Ta'ala. Yang kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, walaupun ada rosak, ada apa semua, tidak rasa sangat dia. Yang kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, walaupun orang kacau, lebih banyak kita kembali kepada Allah Ta'ala, lebih sedikitlah sebahagian yang kita terima daripada kepayahan itu.
Sebab Allah Ta'ala mengatakan untuk kami rasakan sebahagian daripada apa yang mereka lakukan. Sebahagian daripada apa yang mereka lakukan. Ya. Jadi lebih kita kembali kepada Allah Ta'ala, lebih sedikitlah daripada sebahagian itu yang kita terkena pada diri kita. Matlamatnya untuk kita kembali kepada Allah Ta'ala. Begitulah tuan-tuan sekalian. Maka setiap apa yang berlaku, renung kebesaran Allah Ta'ala, renung kehebatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, renung keperkasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah bebas nak tadbir apa atas muka bumi ini. Allah bebas nak izinkan siapa untuk buat apa atas muka bumi ini. Sama ada orang baik ataupun orang jahat pun, ya. Allah Ta'ala bebas. Tetapi orang baik Allah Ta'ala izinkan, Allah Ta'ala rahmatkan, Allah Ta'ala benarkan, luluskan beserta rahmat Allah Ta'ala, mendatangkan pahala baginya. Bagi orang jahat, Allah luluskan, menjadi istidraj baginya, menjadi kafarah dosa bagi orang-orang yang baiknya, menjadi untuk kembalinya orang-orang yang saleh dari sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maha bijaksana Allah Ta'ala mentadbir segala pentadbiran atas muka bumi ini dan juga di lautan, semuanya tu. Semoga kita senantiasa kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Selamatlah kita walau dalam keadaan macam mana situasi sekalipun, kita akan selamat kalau kita kembali kepada Allah Ta'ala. Baik, sambung baca kitab Syarul Salikin kita, adab belajar, ya, sampai muka surat ke surat 25. Kelebihan orang yang mengajar ilmu. Baik. Dan kerana inilah kata setengah ulama, kullu sufiyin faqih wa laisa kullu faqihin sufiyan. Tiap-tiap ulama sufi, ulama tasawuf faqih. Namun tiada patut tiap-tiap faqih itu dinamakan sufi. Betul. Tidak ada orang boleh dapat ilmu sufi kecuali dia faqih. Kecuali dia faqih. Dia faqih. Dia faqih. Ulama sufi, ulama tasawuf. Tidak akan boleh capai ketasawufan kecuali ada fiqah. Fiqah tu syariat. Dia tahu syariat, dia tahu sembahyang, dia tahu halal, tahu haram, tahu sah, tahu batal, tahu sunat, tahu makruh. Ibadat pada Allah Ta'ala. Sungguh dia ibadat. Banyak dia ibadat. Sempurna dia ibadat. Allah Ta'ala bukakan dia faham tentang ibadat. Allah Ta'ala bukakan dia faham tentang ibadat. Allah Ta'ala bukakan dia faham tentang perkara-perkara di sebalik sesuatu. Mula Allah Ta'ala fahamkan dia tentang perkara-perkara di sebalik ibadat, hikmahnya. Maka Allah Ta'ala bukakan dia faham-faham di sebalik sesuatu. Maka faham itu nama hakikat. Apabila dia faham akan perkara di sebalik berlakunya perkara sesuatu, dia faham dan dia faham, dia akan faham pembuat dia balik setiap sesuatu. Rabbul Alamin itu jadilah makrifat. Jadi makrifat, kenal kepada Allah Ta'ala yang mentadbir segala-galanya, ya. Daripada syariat naik kepada hakikat, naik pada makrifat. Kalau tak ada syariat, tidak akan dapat faham hakikat. Tidak tahu fiqah, tidak akan boleh tahu tasawuf. Tak tahu fiqah, tak akan boleh tahu tasawuf. Siapa mengatakan? Rasulullah. Man yuridillahu bihil khair yufaqihu fid din. Siapa yang Allah Ta'ala berkehendak akan dia dapat al-khair. Al-khair itu adalah ilmu kerohanian, ilmu hakikat. Itulah al-khair. Yufaqihu fid din, Allah akan faqihkan dia dalam agama. Istilahnya, tidak ada faqih, tidak boleh dapat al-khair. Nak akhir, kena ada faqih. Maka setiap ulama sufi, faqih. Tak bermakna faqih sampai segala fatwa dia boleh jawab. Tak bermakna setiap faqih tu setiap isu dia boleh handle. Paling tidak dalam bab ibadat, dia mahir. Dan faqihnya dia bukan setakat mahir saja, perinci dia tahu, rosak ibadat dia tahu, sunat-sunat ibadat dia tahu, ya, rukun syarat dia tahu, batal ibadat dia tahu, sah ibadat dia tahu, ya, lengkap ilmu dia, lengkap. Dan dia kenapa dia boleh tahu? Sebab dia amalkan. Setiap kali dia wuduk, dia plus dengan sunnah-sunnahnya. Setiap kali dia wuduk, dia tinggalkan segala makruh-makruhnya. Maka ilmu tu hidup dalam dia tu, faqih. Faqih berserta bukan setakat faqih mengetahui, ya, faqih dan mengamalkan syariat. Itu faqih, ya, faqih. Maka apabila dia sudah amalkan begitu, dia sudah faqih, maka barulah Allah Ta'ala bukakan dia. Maka setiap ulama sufi faqih. Kau tanya bab sembahyang, dia tahu. Kau tanya bab puasa, dia tahu. Kau tanya bab kelon, bab apa, itu mungkin dia tak tahu. Itu bukan bidang yang kena jawab soal kubur punya, bukan dalam fardhu ain, dia tak tahu, tak apa. Kau tanya bab sembahyang, dia tahu. Kau tanya bab air, dia faham. Semuanya begitu, ya. Maka faqih. Dia faqih, dia tahu tentang hal ihwal, tentang ibadat dia tahu, maka Allah Ta'ala jadikan dia orang yang faham tentang tasawuf.
Semua ahli tasawuf faqih. Kalau orang bilang, ana mengajar tasawuf, ana ikut tarikat, ana ikut perjalanan sufi. Kau tanya bab air, dia tak tahu. Tak, sorry lah. Itu setakat label sajalah. Air mutlak tu apa ceritanya? Air mukhalif bercampur dengan dengan sesuatu yang tidak larut, apa hukumnya? Air bercampur dengan benda mujawir, apa hukumnya? Air bercampur dengan sesuatu mujawir yang banyak ubahnya, apa hukumnya? Air bercampur dengan mukhalid yang sedikit ubahnya, apa hukumnya? Air yang bercampur najis tak berubah, apa hukumnya? Air banyak apa ceritanya? Air sikit apa ceritanya? Kedip-kedip 3 kali aja tu dia tak tahulah tu maknanya. Dia kedip-kedip 3 kali tak tahu tu, bukan sufi lah. Faqih pun tidak ya. Seorang Habib ya, segaf ya, di Kota Sayun, Hadramut. Orang nak minta belajar tasawuf dengan dia, bilang boleh, dengan syarat ilmu fikih engkau sudah mufti punya level, baru boleh belajar tasawuf. Nasib baik kita punya level semua dengan mufti pun lebih kurang ya. Sama, kita suku Tok Siak pun tak ada. Sini panggil Tok Siak ke panggil Noja sini? Siak ya. Kita suku Tok Siak pun tak ada. Maka kita paling tidak kena ada ilmu fiqah suku Tok Siak, baru boleh belajar tasawuf suku Tok Siak juga. Boleh tidak ya? Tak boleh tidak, mesti ada. Sebab kita kalau tak tahu fiqah, macam mana nak tahu tasawuf? Fiqah air, nampak tak jernih warnanya? Banyak, boleh diukur tak? Kena najis, boleh dibau tak? Sembahyang, boleh dikira tak bilangannya? Bacaan, boleh didengar tak sebutannya? Itu yang benda-benda fizikal kau tak tahu. Macam mana benda-benda tentang zuhud, ikhlas, redha, tawakal, benda-benda abstrak lagi dia tak tahu. Sebab itu orang kalau belajar fiqah, dia kebil-kebil, dia tak tahu semua. Kalau cakap tasawuf, susah lah. Itu kena belajar fiqah. Kena belajar fiqah. Jadi dia tahu fiqah, itu jadi kunci untuk dia tahu tasawuf. Untuk dia tahu tasawuf. Tak boleh tidak orang yang nak belajar, mengajar kitab-kitab tasawuf, mesti kena ada kitab fiqah. Habib Omar sekarang selalu pesan, hatta ceramah-ceramah maulud pun, selitkan kau punya apa? Fiqah. Bab wuduk, ikut munasabah. Kalau bab puasa, adakan kursus menghalusi puasa. Selalu sebut tentang bab sembahyang, bab apa semua tu. Fiqahnya. Biar apa? Dengan itu kita harap dengan dia mahir fiqah, dapat pick up dia punya tasawuf dia. Ya. Kalau tidak, tahu fiqah pun tak tahu, macam mana nak belajar tasawuf, itu namanya benak. Benak. Otak dia tak faham belajar fiqah, tak dapatlah dia belajar tasawuf. Ya. Yakni tiap-tiap ulama ahli sufi itu ada padanya mengetahui ilmu fiqah, dan tiada lazim ulama ahli fiqah itu mengetahui akan ilmu tasawuf. Dia tahu jawab itu, tahu fatwa ini, tak tahu ya. Sorry ya. Kalau anda tak tahu tasawuf ya, anda tahu semua tu bentuk zahirnya saya tahu. Surahnya saja. Sembahyang. Anda tak tahu hakikatnya, anda tak tahu kerohaniannya. Anda tahu yang nama sembahyang tu betul lah. Rukun 13, bacaannya begini, rukuknya begini. Batinnya tak ada sembah kepada yang Maha Agung pun. Batinnya tidak menyeru kepada Allah pun. Batinnya tidak menghinakan diri pada Allah Ta'ala pun. Hakikat sembahyang tak ada. Hanya cantik. Tak ada satu orang boleh bilang sembahyang dia batal. Tapi sembahyang dia tu tidak sembah kepada Tuhan. Dalam sembahyang tu macam-macam semua itu. Dalam bacaan. Kalau orang tak tahu hakikat bacaan Quran tu, ialah supaya kita tahu ini kalam Allah. Allah sedang bicara dengan aku. Try pick up message dari Allah dalam pembacaan Al-Quran. Pick up keteguran Allah Ta'ala daripada Al-Quran. Setakat dia tahu, cukup gunnahnya, ihfa'nya, matnya, taranumnya, surahnya saja. Hakikat bacaan tak ada. Hakikat bacaan tak ada ya. Maka tak ada bacaannya. Dan orang-orang yang hanya tahu surahnya saja, dia tak tahu bahawasanya ibadat itu hanya kulit dan kosong saja, sampailah dia mati. Sampai dia mati baru tahu, kosong sembahyang aku, kosong puasa aku, kosong bacaan Quran aku, kosong. Sebab dalamnya memang kosong. Dalamnya memang kosong. Maka kosonglah. Kosong. Tidak tahu hakikat sesuatu ibadat kecuali kau faham akan hakikat. Kalau tak tahu hakikatnya, kau tahu bila nanti tahu tak tahunya mati nanti baru tahu. Tetapi kalau tahu hakikat, akan dapat tahu hakikat sembahyang, akan dapat tahu hakikat bicara dengan Allah, akan dapat tahu hakikat melaparkan perut, akan tahu hakikat mengalunkan bacaan, akan tahu hakikat sebelum dia mati dia dah tahu. Kalau dia belajar ilmu tasawuf, dia akan tahu hakikat sebelum dia mati. Tapi tak salah juga tahu.
orang akan dapat mengetahui segala hakikat hanya sesudah dia mati. Hanya sesudah dia mati. Maka sebab itu orang kalau belajar tasawuf, dia kena matikan hidup dia sebelum dia punya diri dia sebelum dia mati. Dia kena matikan dunia ni dah tak ada. Hiburan dia dah tak ada. Seronoknya dah tak ada. Macam orang matilah sudah. Lebih kita mematikan diri kita, lebihlah kita tahu hakikat. Lebihlah kita tahu hakikat ya. Faham ya cakap kita ni ya? Faham ya? Begitu ya. Tidak akan tahu hakikat sesuatu ibadat, hanya mengetahui surahnya sahaja. Tak tahu hakikat ibadat kecuali sesudah mati. Namun orang yang faham ilmu hakikat, dia akan tahu sebelum dia mati. Dia akan tahu sebelum dia mati, dia dapat tahu. Tapi kalaulah orang mengatakan tak boleh tahu kecuali sesudah mati, maka perlulah dia matikan diri dia untuk dia mengetahui. Maksud matikan diri dia iaitu tak ada kehidupan dunia langsung, tak ada keseronokan dunia, tak ada keselesaan dunia. Nanti dia tahu. Dah macam mayat, hidup kat dunia dah macam mayat, nanti baru dia tahu. Begitu ya. Baik. Jadi tidaklah semua ulama fiqah tahu tasawuf tu. Kau tanya rukun sembahyang, dia boleh jawab. Kau tanya tentang bacaan-bacaan, hukum-hukum tauhid dalam bacaan, dia tahu. Allah. Kalau dia punya rukuk, kau boleh pakai angle tengok berapa tepat dia rukuk. Tapi hakikat dalam sanubarinya tidak ada. Begitu ya. Orang faqih tak mestinya sufi. Tapi orang sufi tak boleh tidak semuanya faqih. Semuanya faqih. Asas dasar itu semua faqih ke sufi ke mesti ada tauhid. Kalau tidak ada keimanan tauhid pada Allah Ta'ala, fiqah pun tak dapat. Sebab kita tengok Wahabi itu tak ada hukum. Dia sembahyangnya asal boleh. Sekejap dia bilang batal, sekejap tidak batal. Sekejap bilang bid'ah, sekejap bilang tak bid'ah. Kalau kita dia bilang bid'ah pada dia tak bid'ah pula. Alamak, dia punya syariat pun tunggang langgang. Pasal dia tak ada tauhid. Sebab itu fiqah pun Tuhan tak berikan kepada dia. Fiqah pun tak boleh. Sembahyang ni sebab itu tak ada pakai niat. Tak ada, nama itu tak ada. Alamak, kan tak sah sembahyang begitu ya. Allah, pasal tauhidnya tak ada, maka fiqah pun tak dapat. Fiqah pun tak dapat. Tauhid ada, Allah beri fiqah. Fiqahnya senonoh, Allah berikan tasawufnya. Begitu ya. Baik. Kerana ilmu fiqah itu dimisalkan oleh ulama seperti kulit nyior yang di luar, dan ilmu tasawuf itu, yakni ilmu tarikat itu seperti kulit yang di dalam, dan ilmu hakikat itu seperti isinya yang di dalam. Dan lagi patut dikatakan ilmu fiqah itu seperti kulit nyior, dan ilmu tasawuf itu, ilmu tarikat itu seperti isi nyior, dan ilmu hakikat itu seperti minyak nyior. Begitu ya. Jadi ilmu tasawuf tu zahirnya, ilmu fiqah tu zahirnya, ilmu tasawuf tu baru dalamnya, dan ilmu hakikat tu adalah inti patinya, perahannya. Begitu ya. Jadi ini kita belajar. Kelebihan orang-orang yang mengajar ilmu, subhanallah. Ini semua ni. Jangan malas. Jangan belajar kat sini boring. Asyik nak minta keluar. Minta teringat tengok sepupu-sepupunya pakai t-shirt, pakai begitu. Kau kepingin nak jadi begitu? Kau tak nak yang Allah offerkan ini daripada untukmu, dan tak dapat, sepupu anda tak dapat. Tak dapat yang apa anda sedang ditempa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ada budak bapaknya hantar madrasah, apa muka boring aja, tak happy saja. Dia rasa dia sekat kebebasannya, dia rasa begitu. Kau tak tahu kalau nikmat, sepupu kau tak rasa pun begini. Jiran kau tak rasa pun begini. Bersyukur pada Allah Ta'ala. Jadi hamba Ta'ala. Tapi sini tak bebas. Memang betul lah. Nabi dah bilang, dunia adalah penjara orang mukmin, penjara orang mukmin. Kalau dalam dunia kau bebas sangat, tak rasa penjara, kuranglah kau punya mukmin. Lebih kau rasa terpenjara, lebihlah kau punya mukmin. Begitu ya. Ini anda semua yang budak-budak student di sini semua dalam proses nak mengecapi ini Allah Ta'ala punya janji-janji untuk orang yang mengajar ilmu, orang mengajar ilmu agama ya. Maka jadi budak jangan tak terima abahnya hantar sekolah madrasah saja minta nak berhenti, nak sekolah, nak begitu, nak keluar. Kalau nak gitu apa kita nak bikin? Halaukan saja. Dia tak hargai bidang ilmu, halaukan saja. Sekarang juga ambil bajet baju kau keluar sekarang juga. Keluar juga. Tapi PKP tak PKP, boleh kau keluar, kau kena samankah apa semua umpamanya ya. Pasal tak menghargai bidang ilmu ya. Alim-alim lama dengar gini macam nak menangis. Tengok Habib Abdullah bin Syihab, guru Habib Omar tau, dah wali tau ya. Dia dengar kita tentang ziarah dia, dengar kita bilang kita belajar Darul Mustafa. Kau belajar Darul Mustafa, alangkah untungnya. Aku ni dah tua, aku tak daya nak jadi santri Darul Mustafa. Kalau aku masih kuat dulu, ni aku dah tua, aku nak belajar sana, nanti orang kena pimpin aku, kena apa semua. Kalau aku masih bayi-bayi kamu, aku kurang belajar betul-betul ya. Aku ingin nak jadi santri Darul Mustafa, belajar dengan Nabi Omar. Tak dayanya aku.
Allah, dah alim, dah guru kepada Habib Omar, kepingin nak jadi muridnya Habib Omar. Allah, sampai begitu ya. Anda semua ni, semua kita semua murid Habib Omar ya. Semua yang baca dengan kita, semua saya daftarkan sebagai murid Habib Omar ya. Jadi Madrasah Meru ini ada satu cawangannya, iaitu apa? Salah satu sesinya ialah sebagai cawangan Darul Mustafa Habib Omar. Begitu ya. Yang nama Darul Mustafa itu bukan hanya yang di Kota Tarim. Yang nama Darul Mustafa itu luas, satu dunia pun menjangkau sampai ke barzakh. Habib Omar selalu bilang, jangan bilang kami keluar dari Darul Mustafa. Katakanlah kami keluar dengan Darul Mustafa. Jadi kita kalau keluar pada Darul Mustafa di Darul Mustafa. Kita di sini. Tapi kalau kita keluar dengan Darul Mustafa, kemana aku pergi aku bawa Darul Mustafa. Maka kemana aku pergi aku collect student-student Darul Mustafa. Begitu ya. Jadi apa? Tengok orang-orang alim kepingin nak jadi orang tuntut ilmu. Anda dalam tempat tuntut ilmu tak bersyukur. Nak pergi tempat belajar yang kat luar, yang bukan-bukan semua. Tolong ya. Anda dah bukan budak-budak lagi ya. Kalau mati sekarang ya, dah kena soal kubur ya. Kalau mati sekarang sudah kena hisab ya. Kalau mati sekarang boleh kena siksa kubur ya. Hati-hati tentang perkara hati itu. Jangan dalam hati kita tak ada redha. Sebelum kita masuk tentang ini, jangan dalam hati itu tak ada redha. Jadi hamba Allah Ta'ala tak redha, dapat ini tak puas hati. If only I could. Kalaulah aku boleh gini. Kalaulah aku boleh gini. Memang Allah Ta'ala tak begini, sebab itu kau jadi begini lain yang lainnya. Allah Ta'ala tak, apa yang Allah Ta'ala pilihkan untukmu, kamu kena suka dan terima. Kenapalah bapak masukkan aku sini? Kenapalah gini? Kenapa Allah takdirkan, dan itu nikmat daripada Allah Ta'ala. Jadi orang jangan hatinya tak redha. Allah beri lain, kau nak lain. Allah beri lain, kau nak lain. Allah beri lain, kau idam-idamkan lain. Tak bagus. Temahak tu namanya. Allah Ta'ala dah berikan kau benda yang baik, kau tak nak pulanya, kau nak pilihan yang lain, macam pilihanmu tu cukup bagus. Allah, jangan jadi keliru. Jangan jadi keliru. Ya. Adapun kelebihan orang yang mengajar ilmu itu, maka iaitu beberapa dalil Quran dan hadis Nabi SAW dan perkataan ulama yang banyak. Setengah daripadanya firman Allah Ta'ala, waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim, dan supaya menakuti mereka itu akan kaumnya apabila kembali mereka kepada kaum mereka itu. Siapa tahu? Hamba Allah. Untuk beri takut kepada hamba yang lain, maknanya statusnya tinggi tak ni? Sebab itu yang salah satu fungsi ulama bukan setakat kabarkan orang, cerita yang orang happy, seronok saja. Hatta menakutkan orang pun tu kerja ulama juga. Sebab Nabi kita basyiran wa nadhira. Lantaran ayat ini, surah At-Taubah ayat 120, Syekh Arsyad Al-Banjari tidak turun perang di Fatani. Maka perang Fatani, Siam nak menyerang, maka Syekh Daud Fatani serukan, semua ulama-ulama Fatani serukan, maka ulama Nusantara semua turun. Termasuk Syekh Abdul Samad Al-Falimbani sampai gugur syahid di Palembang. Syekh Arsyad Al-Banjari nak turun, tapi dia tengok ayat ni, dia bilang aku tak turun. Aku jaga umat. Jadi apabila balik lepas settle perang, masih ada pusat-pusat pengajian, masih ada ulama-ulama yang pegang lagi ya. Maka tak turun perang. Perang tu tak turun, kenapa? Standby untuk mengajarkan orang selepas perang nanti. Apabila kembali pada mereka, ialah kembali sesudah perang. Itu sebab turun ayat ini. Jadi ketika perang, mesti ada beberapa sahabat yang tetap tak pergi perang. Khususnya kalau Nabi tak pergi, dia duduk terus belajar dengan Nabi. Yang perang pergi perang, yang duduk belajar dengan Nabi. Dan untuk apa? Untuk mereka mengajarkan kepada lain, memberi amaran kepada yang lain, memberi peringatan kepada lain. Takkah tugasnya itu besar? Memberi peringatan bagi yang lain. Kalau sampai dia boleh membuat orang takut pada Allah Ta'ala, agaknya dianya takut ke tidak? Istimewa orang-orang yang mengajar, memberi orang takut kepada Allah. Ya. Dan berkata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala di dalam Ihya Ulumuddin, dan murad yang dikendaki dalam ayat itu iaitu mengajar ilmu dan menunjukkan akan jalan akhirat. Ya. Mengajar, menakutkan itu mengajar ilmu, menunjukkan jalan akhirat. Ya. Dan setengah daripadanya firman Allah Ta'ala, wa idza akhadallahu mitsaqal ladzina utul kitab la tubayyinannahu lin-nasi wa la taktumunah. Dan ketika Allah Ta'ala mengikat perjanjian mereka yang diberi akan mereka itu kitab, supaya menerangkan mereka itu akan yang dalam kitab mereka itu bagi manusia, dan supaya jangan menyembunyikan mereka itu akan ilmu yang di dalam kitab mereka itu. Allah. Jadi dah diberi ilmu untuk jelaskan pada orang lain. Ini kitab daripada siapa? Dari Allah. Sampaikan kepada siapa? Makhluk Allah.
Jadi awak jadi orang perantara antara Allah dengan makhluk Allah. Tidak dikenal halal dan haram kecuali lantaran awak. Tidak ditahu wajib dan sunnah kecuali lantaran awak. Subhanallah. Dia mengajarkan, Allah Ta'ala ambil janji kepada orang yang diberi kitab. Ahli kitab, Allah Ta'ala ambil janji untuk mengajarkan dengan orang. Dan jangan tutupkan sesuatu. Tentang tutupkan sesuatu, hati-hati tuan-tuan sekalian ya. Tentang tutupkan sesuatu, hati-hati satu ya. Itu kau kena jaga. Jangan bermakna, tak bermakna kita sudah mengajar, kita sudah kiranya aku dah laksanakan tanggungjawab. Kau kena mengajar dan kau kena mengajar. Kalau perlu takutkan orang, takutkan orang. Itu masuk dalam bab mengajar. Kau kena mengajar dan kau tak boleh menutupkan walau sesuatu. Maksud tutupkan tu apa ya? Kita mengajar, selalu kemarin saya sebut juga ya, tentang dua perkataan banyak orang tak suka keliru. Satu perkataan ta'assub, satu perkataan hikmah. Kalau seorang tu taat dengan gurunya, taat dengan syekhnya, dengar cakap, suka nak belajar, mulalah orang bilang, dia ni taksub, dia ni taksub. Kau tu taksub tu apa tak? Kau tak tahu main sebut aja taksub, taksub. Mulutnya, taksub, taksub. Tahu taksub tu apa? Kalau dengar orang cakap, kita dari hadir kuliah, kita dengar berdesing telinga kita. Dia ni tak pandai hikmah, ceramah dia tak tahu hikmah. Kau tahu hikmah tu apa tak? Tahu makna taksub tak? Taksub tu Habib Muhammad bin Allah Al-Idrus dalam kitab Midahnya sebut, nama taksub tu syuk sesama sendiri. Guru segolongan murid. Murid ni tak ada pedulikan guru lain, semua dia tak nak pedulikan. Kiai lain, ustaz lain, syekh lain, semua dia tak peduli. Guru dia saja, mati hidup guru dia saja. Salah betul guru dia saja. Orang lain semua cakap tak betul, tak betul. Nak salam cium pun tak nak. Nak salam pun tak nak. Ada bikin maulid tempat lain pun tak nak pergi. Umpamanya, apalagi nak belajar dengan orang lain. Dia dengan guru dia saja. Tak ada orang lain. Guru dia pula tak ajar orang lain. Dan tidak campur grup lain. Dengan anak murid dia saja. Guru dia tak cinta grup lain. Tidak dicinta oleh grup lain. Murid dia tidak cinta grup lain dan orang lain. Dan tidak juga dicinta oleh orang lain. Kalau dia dengan dia, sama dia saja. Kalau masuk grup lain aja gaduh. Masuk grup lain dia tak nak masuk. Kiai lain semua tak betul. Ustaz lain semua tak betul. Dia dengan guru dia, murid dengan dia. Dan guru dia, kiai lain pun tak kenal. Kiai lain pun tak minat guru dia. Tak kenal pun siapa. Hanya dia unknown. Tak diketahui pun. Unknown. Dan tak disayangi oleh kiai-kiai lain dan grup-grup lain pun begitu. Dan dia pun tidak menyayangi yang lain pun. Dan tidak menyayangi anak murid orang lain. Kecuali anak murid dia saja, itu kita bilang syok sesama sendiri. Itu nama taksub. Tapi kalau kita belajar dengan satu tuan guru, dengan kita belajar dengan dia, kita makin kenal macam-macam tuan guru lain. Dan kita belajar dengan kita tahu grup-grup lain. Dan kita belajar dengan dia, dia sayang kita dan disayang kawan-kawan kita dengan grup-grup lain juga. Allah, Allah, Allah. Ada kolaborasi antara dia dengan yang lain. Itu bukan taksub namanya. Itu namanya taat. Taat. Itu namanya taat. Dan apabila dia cinta, itu namanya mahabbah. Itu bukan taksub. Itu bukan taksub ya. Yang kau sayang ni, hanya kau saja sayang dia ke tidak? Senang cakap Abi Omar lah. Yang sayang dia kita saja tak? Budak Darul Musafa je sayang dia ke? Kita pun sayang dia juga. Orang Mesir pun sayang dia juga. Orang Turkiya pun sayang dia juga. Dan dia sayang orang lain tak? Semua pun dia sayang juga. Murid dia pun sayang kiai lain, sayang ustaz lain pun sayang juga lantaran ajaran dia. Subhanallah. Itu namanya bukan taksub. Itu namanya mahabbah dan namanya taat. Hikmah. Maksud hikmah, asal orang mengajar ada cakapnya pedas sikit ke gitu, dia ni tak ada hikmah. Jadi maksud kau punya hikmah ialah orang kena mengajar kau yang kau suka, yang kau sedap aja ya. Orang singgung perasaan kau je, tak ada hikmah. Baguslah kalau kau pergi klinik, jangan minta pil yang pahit-pahit. Pil yang pahit-pahit saya tak suka. Injek yang sakit saya tak suka. Operasi yang boleh sampai luka saya tak suka. Saya pergi, doktor mesti kasih saya es krim dan kek dan coklat dan gula-gula saja. Begitulah. Tu pada kau itu hikmah. Doktor ni pandai hikmah. Asal pergi klinik dia mesti kasih es krim, kasih coklat, gula-gula. Baguslah, cukup tahun potong kaki. Begitu ya. Begitu ya. Jadi hikmah. Si doktor ni pula juga jangan kena takut nanti orang bilang aku tak tahu hikmah lah. Kalau hikmah tu maknanya gunakan cara yang terpaling baik untuk menyedarkan orang. Kalau perlu dikeplak, dikeplak. Tahu keplak? Tahu siapa keplak? Keplak tu gini. Kalau perlu dijewer, dijewer. Jewer tu kalau piat tu sekat gini, jewer tu tarik gitu ya.
Kalau takdirlah orang mengajar kita sampai dia keplak kita ke, dia jewer kita ke, dan itulah yang diperlukan untuk kita, dia bukan ganas. Bahkan itulah hikmah namanya. Pasal aku ni teruk sangat. Tak dibuat gitu aku tak faham. Contoh Imam Ghazali sebut dalam kitab Ayyuhal Walad ya. Kau dalam dakwah, kau tengok dalam situasi biasa-biasa memanglah lembut, saudara-saudara, takkan dengan cara dia, tuan-tuan, jangan. Ini ustaznya dah tak betul pula je ya. Tengok situasi, kalau kau nak kejutkan orang, rumah terbakar ataupun bah dah naik, kau ketukkan pintu, Pak Mat, Assalamualaikum, Pak Mat apa khabar? Pak Mat jangan marah ya Pak Mat. Pak Mat oi, Pak Matnya pula tempe tak dengar. Allah. Agak-agaknya kau gegar tak rumah dia. Pak Mat, kau pecahkan tak? Kau pecahkan. Kau pikul dia bawa keluar tak? Saya tak boleh jalan, kaki saya gaut umpamanya ya. Umpamanya. Kau angkat dia tak? Kau angkat dia juga. Begitu. Sampai kadang-kadang ketika angkat dia, buat kaki dia terseliur pun tak apa. Tetapi lepas tu, tapi nyawa dia selamat tak? Dia terbakar tak? Dia hanyut banjir tak? Itu menggunakan hikmah namanya. Kalau ustaznya pula mengajar, tengok wala taktumunah, jangan tutup ilmu. Kalau dihajar, dia tidak tampil kecuali cakap yang orang suka, yang orang seronok, yang orang syok aja. Tapi yang apa pedih cakapnya, kadang-kadang ceramah kan pedas kan. Kadang-kadang pedih orang dengar, kadang-kadang sakit orang dengar. Dia tak nak, termasuk dia menyembunyikan. Macam ulama Nasrani semua tu, kalau cakap semua tu semua, apa Tuhan sayang anda, syurga menanti anda, malaikat-malaikat mencintai anda. Malaikat mana cinta dia? Allah semuanya. Begitu ya. Itu semua, itu sekiranya dah kira menyembunyikan. Patut diwaning-waning. Kena seksa-seksa. Kena raka-raka. Tengok atas tu. Liun ziru, untuk memberi takut. Itu salah satu tugas pendakwah. Kalau patut diberi takut, iaitu diberi amaran, diberi peringatan ya. Kau hanya cakap beri betul gembira saja, kau kira menyembunyikan tau. Dah kira menyembunyikan ya. Baik. Jadi orang yang beri penjelasan bagi orang dan orang yang tidak menyembunyikan ilmu, itu orang apa tu sifatnya? Amanah, tabligh, siddiq. Itulah sifat pendakwah. Datang bersama ayat ini ialah ciri-ciri sifatnya. Bermakna kalau tuntut ilmu, kau diberi tugasan ini. Kalau tugasan ini, sifat-sifat ini mesti ada padamu. Dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, di dalam Ihya Ulumuddin, ayat ini menunjukkan bahawa wajib atas orang yang diberi ilmu itu mengajar bagi manusia, dan haram ia menyembunyikan akan ilmu itu. Cakap walaupun pahit, cakap walaupun orang tak suka ya. Cakap. Kadang jangan kata kitab-kitab apa tahu, kitab penawar bagi hati tu aja, kalau kita mengajar banyak orang tak suka tu. Dia dah pergi haji 3 kali, dah pergi umrah 13 kali, dah jadi AJK masjid, serban pun dah pandai pakai, umpamanya lah ya. Atau baca penawar bagi hati, dicongkil dia punya dosa. Anda belum tobat, kalau anda sudah tinggalkan dosa tapi belum menyesal, anda masih berdosa, anda masih Allah, takkah dia boring? Aku ingatkan aku dah baik, rupanya kitab ni bilang aku masih belum clear lagi ya. Begitu ya. Jadi, dan kena sampaikan. Orang suka tak suka, tak boleh tidak. Kita sebagai yang pelajar pun kena tahu. Istilahnya, learn what you need, not only learn what you like. Belajar apa yang anda perlukan, bukan hanya belajar apa yang anda minatkan. Kalau anda suka minatkan saja, tapi benda yang anda perlukan, anda tak belajar, anda rugi sendiri. Ada satu orang tahu, profesor tahu, syarah universiti lah. Kita tengok muka orang kan kita tahu ya dalam kuliah ya. Orang boring ke tak boring ke. Apabila kita cakap dia tersentak. Ni cerita aku ni. Begitu ya. Pada dia dah tobat atau kita sebut satu perkara. Kita kalau tengok, sebab itu dalam ceramah ya, kadang kita cakap macam kita tabur tau. Kalau kita tabur padi, yang datang apa? Kukur, merbuk, ayam. Kalau kita tabur buah-buahan, yang datang apa? Monyet ya, begitu ya. Kita dalam kuliah kadang-kadang aku tabur aja setengah perkataan. Nanti aku tengok ada yang reaksi. Aman ada terkukur dekat sini. Kalau apa yang aku nampak terkukur, makinlah aku pikat dia. Makin sekali makin terkukur, makin berbunyi-bunyi terkukurnya. Begitu ya. Kalau aku tampak buah-buahan, aku tengok, ada yang melompat-lompat datang. Makin aku handle dia. Kadang-kadang kita tabur setengah-setengah cerita. Tabur setengah-setengah perkataan. Nanti aku tengok kok ada yang gelisah.
Adalah tu dah termakan apa yang aku tabur dah. Kita pun makin tekankan lagi, makin muka dia merah padam begitu ya. Allah, begitu ya. Setengah-setengah tempat kita sebut rasuah. Makan rasuah bukan main, sampai kenyang-kenyang kau makan rasuah. Kesian anak isteri kau semua makan. Apa sedapnya ibu masak apa ibu? Ini sup apa ni? Sup ketulan api neraka nak bapak engkau bawa balik. Begitu. Ini contoh. Time saya cakap begini tak ada mukanya kok tak ada yang merah. Kok mukanya kok biasa saja, boleh ketawa lagi sebab tak ada makan rasuah. Kau setengah tekak aku cakap muka dia punya nak tunjuk natural tu, makin nampak tak natural. Dia bawa senyum. Makin aku tengok makin tak natural, makin aku tekan lagi, makin dia gelisah lagi. Itu contoh dia ya. Itu contoh. Kena cakap, kena cakap. Kena cakap. Test nak tabur apa? Tak maulah. Kerana kita caburkan satu-satu isu, kita boleh nampak daripada muka dia. Kita nampak muka dia. Dia punya gelisah. Ustaz cakap lain lah. Betul gitu ya. Tadi kita profesor tu tadi, kita baca kitab penawar bagi hati saja. Kita bilang begini. Kemudian dalam lepas tu sesi makan-makan, dia bilang, Ustaz cakap betul tau. Saya, tak pernah saya hadir kuliah ya, yang setiap kali hadir, I feel so hurt macam kuliah Ustaz tu. Dia bilang, asal aku hadir dia mesti ada saja aku kena. Tapi dia tahulah ni bukan ustaz directkan dengan dia bilang. Bukan ustaz directkan dengan dia, tahu umum. Tapi kalau nak datang kelas ustaz ni bercinta tahu dia bilang. Sebab nanti mesti aku dah setahu kita dah baik, dah jadi pergi apa semua dulu masih muda-mudanya belajar di luar negeri tu macam-macam story kan ya. Tapi dicongkelnya kita punya yang silam-silamnya. Dicongkelnya kita punya yang silam-silamnya. Setiap kali ada kelas ustaz saya bercinta tahu dia bilang. Tapi saya bilang kalau aku tak datang, nombor satu aku tahu itu ustaz bukan directkan kepada aku, dan yang dicakap tu itulah aku. Dan kalau aku tak dibongkar nanahku yang begini, sampai bila pun nanahku masih pada aku, maka dia datang juga. Itu orang yang deti namanya. Dia deti ya, bukan hanya nak cakap apa. Dan ustaznya pun kena deti. Tak boleh nak mengajar yang orang suka saja. Bab cerita apa kehidupan Nabi dengan Siti Aisyah, cerita pada sahabat bersopan santun, kau pun senyum saja. Kisah yang Nabi warning, kau tak nak sebut. Kisah malaikat Zabaniyah nak terkam, kau tak nak cakap. Begitu ya. Kena sampaikan, tak boleh sembunyikan. Itu fadilat orang-orang belajar ilmu. Dia kena jadi cakap on behalf of Allah Subhanahu Wa Taala. Orang suka tak suka, kau punya pasal. Dan Allah Taala izin dia. Allah Taala izin dia. Dan tatkala membaca Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan ayat ini, maka bersabda baginda dengan katanya, ma'atallahu aliman ilman illa akhadallahu alaihi minal mithaqi ma akhadha 'alan nabiyina ayyubayyinuhu linnasi wa la yaktumuh. Tiadalah memberi Allah Taala akan ulama akan ilmu melainkan mengambil Allah Taala atasnya daripada janjinya, seperti ia mengambil janjinya atas segala anbiya bahawa menyatakan mereka itu akan ilmunya itu bagi manusia dan jangan menyembunyikan mereka itu akan ilmunya. Tidak Allah Ta'ala beri kau ilmu kecuali ada janjinya. Apa jua? Ialah untuk apa? Menyampaikan orang. Dengan ambil ilmu, automatik. Dapat ilmu beserta dapat tugas. Iaitu apa? Kena menyampaikan orang dan tak boleh sembunyikan. Tak boleh sembunyikan. Termasuk tak nak mengajar, menyembunyikan. Termasuk mengajar, tapi kau yang melunak-lunakkan hukum Allah Ta'ala. Itu karenanya menyembunyikan. Mengajar, yang orang suka saja kau sampaikan. Yang boleh buat kau popular je kau sampaikan. Yang membuat orang sakit telinga dan orang lepas tu tak undang kau lagi. Kau tak sampaikan. Minta maaf ya, setengah-setengah orang yang tak komit dalam belajar tu. Minta maaf ya. Setengah-setengah EJK tak bagus ya. Kalau kau nak panggil setengah-setengah ustaz, kau panggil. Kau siasat betul-betul. Kau tengok. Orang dengar macam bagus. Kemudian apabila 1-2 kuliah, dia dengar macam tak sedap telinga dia je. Terus, tak nak teruskan. Tu tak bagus tu. Tak ada komit namanya. Tak ada bersungguh-sungguh. Kau nak cari ustaz yang kok kayak Bani Israel, kau datang Nabi yang tak seronok dalam hati dia saja, dia nafikan apa begitu. Kalau kau tengok ustaz ni yang tak cakapnya, alamak ada pedas lah, nanti orang tersinggung. Terus tak diteruskan. Tak umpama tu satu. Bukan tak umpamakan ustaz tu, tak umpamakan ilmu dari Allah Ta'ala. Tak umpamakan tu. Dan tak amanah kau terhadap jemaah kau. Kerana hanya kau rasa, wah cakap dia ni nampaknya macam pedas ni, macam gitu. Terus tak nak diteruskan. Khususnya PKP ni banyak ambil kesempatan. Lepas tu banyak kuliah-kuliah tak buka balik. Ambil kesempatan dah tutup, tak nak bukakan balik.
Allah Ta'ala maha mengetahui ya. Dan kena amanah. Yang mengajar ilmu kena amanah, yang menyelenggarakan pelajaran ilmu pun juga kena amanah. Dan setengah daripadanya itu firman Allah Ta'ala, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Seru olehmu akan manusia kepada jalan Tuhanmu dengan ilmu hikmah dan pengajaran yang baik. Dengan hikmah wal mau'izatil hasanah. Hikmah itu yang kita bilang hikmah tadi. Hikmah could be very subtle, lembut dan lunak. Hikmah could be strong and harsh. Hikmah could be sampai membuat orang tunduk. Itu namanya hikmah ya. Dan juga mau'izah hasanah, nasihat-nasihat yang baik. Yang kita sangka hikmah saja ialah apa? Kita sangka hikmah tu ialah sebahagian daripada mau'izah hasanah. Hikmah, mau'izah hasanah. Beri nasihat sama dia, beri nasihat. Kadang perlu templak sama dia, templak sama dia. Kadang-kadang kena put dia into his position, put dia dalam itu dia punya position. Begitu ya, kena sampaikan ya. Tengok keadaannya. Bukan setiap kali mengajar pakai templak, setiap kali mengajar pakai bidas orang, ya tidak. Tapi kalau ada keperluannya, kau kena sebut. Walau dia tak happy sekalipun. Habis nanti dia tak happy. Allah tak happy dengan dia, kau tak kira. Dia tak happy saja, dia tak happy, bukan tak happy dengan aku. Dia tak happy dengan hukum Allah tu. Dia tak happy dengan teguran Allah. Habis nanti dia tak happy. Allah tak happy dengan dia selama ini dengan tingkah laku dia. Kau tak ambil kira. Kau hanya ambil kira dia punya tak happy saja. Dan dia kata tak happy pun bukan tak happy dengan ustaz. Dia tak happy dengan keterangan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan setengah daripadanya sabda Nabi SAW tatkala menyuruh ia akan Muaz radhiyallahu an ke negeri Yaman. La yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka minad dunya wa ma fiha. Sungguhnya bahawa memberi hidayat Allah Ta'ala dengan dikau akan seorang laki-laki itu terlebih baik bagimu daripada dunia dan barang di dalamnya. Lantaran kita satu orang aja dapat satu hidayat, satu orang dapat satu hidayat, kita bilang, saudara sembayanglah, jangan tak sembayang. Kita cakap kepada 100 orang, satu orang aja dia suruh puasa, suruh itu, dia tak buat, dia, satu orang saja pun dia yang diambil satu saja, itu pun dah lebih baik daripada dunia dan isinya. Sebab itu ya, semalam dalam kita sebutkan firman Allah Ta'ala, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair, adalah di kalangan kamu satu umat yang menyeru kepada khair, kebajikan. Maka kerja dakwah ni tak boleh seorang, kerja dakwah ni mesti kena kelompok, ummah. Yang nama ummah tu berbagai-bagai bidangnya. Maka kalau kita nampak satu pendakwah, jangan biarkan dia sendiri, bantu tolong drivekan dia ke, bantu pasangkan mikrofon dia ke. Saya ingat pesan almarhum Habib Masyur ya, Mufti Tarim, ketika ziarah Nabi Hud di ceramah, dia bilang nanti ramai di antara kamu yaumil akhir nanti melihat dalam catatan amalan kamu pahala dakwah di ziarah Nabi Hud. Nanti kau akan terkenang, aku tak pernah ceramah, aku tak pernah dakwah sana. Pasal kau tolong pasangkan elektrik, kau tolong pasangkan meja, kau tolong pasangkan mikrofon. Dan aku datang dari Tarim, aku tak pikul ini semua. Aku tak pikul, aku punya kerja paling senang sekali. Cakap aja. Kamu yang pikul dari Tarim, bawa ini, pasang ini, connect ini, apa semua. Dan setiap orang akan dapat dari hasil daripada kadar sumbangannya, contributionnya. Kalau anda contribute 1%, anda akan dapat 1%. Anda contribute 10%, anda akan dapat 10%. Kerja dakwah, anda contribute 1%, anda dapat 1%. 1% daripada 100 berapa? 1 lah. 1% daripada 100, 1. 1% daripada 100,000, 1,000. 1% daripada 100 juta, 1 juta. Oi, dia punya 1% lebih besar daripada dia punya full. 1% daripada kerja dakwah berapa? Kerja dakwah, tengok Nabi sebut, satu orang dapat satu hidayah saja lebih baik daripada dunia dan isinya. Ada 100 juta tak? 1%-nya, Allah, 1%-nya berapa besar? Kalau kerja dakwah tu, satu orang dapat satu hidayah saja dah lebih baik. Betapa kalau satu masyarakat, betapa kalau satu jemaah, betapa kalau bukan dapat satu hidayat, dapat sembahyang, dapat kuliah, dapat apa semua, dapat berbagai-bagai hidayat. Dan bukan satu orang, banyak orang. Dan anda contribute 1%, 1% anda tu pun dah lebih daripada dunia dan isinya. 1%.
1% ya, 1%. Jadi kalau kerja dakwah bantu. Nanti awak dapat. Walau mampu bantu 1%. Ada 100 bidang kerja dalam kerja dakwah. Awak ambil 1% saja. Yang lain dapat 2%, 3% bahagian masing-masing. Awak dapat mampu contribute 1%. 1% tu pun tidak kecil. 1% tu pun dah cukuplah besarnya. 1% pun dah cukuplah besarnya. Istilahnya jangan tidak libatkan diri dalam sudut mengajar. Kalau boleh mengajar, tak boleh mengajar maka support orang yang mengajar. Support ustaz-ustaz yang mengajar. Baik. Dan sabda Nabi SAW lagi, man ta'allama baban minal ilmi liyu'alliman nasa u'tiya thawaba sab'ina siddiqan. Artinya, barang siapa belajar akan satu bab daripada ilmu kerana ia berkehendak mengajar akan manusia, nescaya diberi Allah Ta'ala akan dia pahala 70 daripada pahala ulama yang siddiqin. Ulama siddiqin tu level Sayyidina Abu Bakar tu. Satu siddiq tu nak kena capai 6 komponennya. 6 komponen siddiq. Siddiq amal, siddiq cakap, siddiq azam, siddiq rohani, siddiq zahir batin, siddiq sifat-sifat nafsul mahmudah, semua tu. Siddiq 6 komponennya. Ada dapat 6 ni komplit baru kiranya orang tu siddiq. Mengenai siddiqin. 70 siddiqin punya martabat. Dia belajar dengan niat nak mengajar. Belajar dengan niat nak mengajarkan orang akan hukum Allah Subhanahu Wa Taala, dapat pahala 70 siddiqin. Senang aja nak dapat ya, dengan belajar dengan niat hendak mengajar. Belajar dengan niat nak mengajar dapat pahala 70 siddiqin. Dapat pahala 70 siddiqin. Kalau kita baca kitab Bustanul Arifin ya, orang belajar dengan niat kerana Allah, nak mengajarkan orang kerana Allah, bukan kerana dunia, bukan kerana pangkat, bukan kerana kedudukan, bukan kerana gelaran, bukan kerana apa ya. Yang orang belajar pasal apa? Dapat pas ini dapat tangga gaji sekian, dapat pas ini dapat jawatan sekian. Ku semangat, astagfirullahalazim. Kau yang kan jemput-jemput ke cucur, kau bayar sekian boleh dapat 3 biji, bayar sekian boleh dapat 5 biji. Astagfirullahalazim. Ilmu kau bikin jual beli dengan begini. Astagfirullahalazim. Jangan ya. Kita belajar ilmu, kalau kita dalam kitab Bustanul Arifin, kalau kita belajar awal mula kerana Allah Ta'ala, ada satu cerita tau, ada satu orang khalifah, amir. Utusannya datang kepada seorang alim. Datang seorang azim, Tok Syekh dititah menghadap ke istana kerana tuanku ada kemusykilan nak tumpang bertanya dengan Tok Syekh. Apa Tok Syekh ni bilang? Yang ada kemusykilan tuanku, biarlah dia datang sini, apa pula aku pergi sana. Biar dia datang sini. Kalau dia ada kemusykilan, dia datang sini. Sampaikan dengan tuanku. Sampaikan. Nanti dulu. Bilang, kalau dia nak datang seorang-seorang je. Jangan dengan angkatan, dengan escort semua tu. Orang kampung tengok apa ni, ramai-ramai. Tak payah. Baik. Masuk. Tak lama datang betul-betul tuanku datang. Sendiri naik kuda. Orang tak tahu pun dia raja. Datang, masuk, Assalamualaikum. Dia tanya kemusykilan dengan Tok Syekh. Tok Syekh dah jawab semua. Ada satu kemusykilan Tok Syekh. Beta ni raja, amir ya. Biasa apabila beta titah, orang akan datang. Tapi ni Tok Syekh pula perintah saya yang datang. Dan biasa setiap orang yang menghadap beta, dia akan menggeletar. Tetapi ni kenapa pula saya menghadap Tok Syekh, saya pula yang menggeletar? Kamu Tok Syekh jawab, bilang, oh kalau gitu benarlah apa yang dicakap oleh Nabi Patih, wahai tuanku. Siapa belajar ilmu semata-mata kerana Allah, mulanya dari belajar. Semata-mata kerana Allah tak jadikan setiap sesuatu takut pada dia. Tetapi kalau dia belajar ilmu, awalnya kerana selain Allah, Allah pula akan jadikan setiap sesuatu, dia takut padanya. Bukan setiap satu takut padanya, dia takut pada setiap sesuatu pulanya. Jadi bermakna Tok Syekh ni belajar kerana Allah. Maka, mau tak mau, tuanku pun menggeletar menghadap dia. Betul ya, biasa kita jumpa setengah-setengah golongan yang orang kalau jumpa dia orang menggeletar, tapi dia menghadap orang-orang alim pada habaib, nampak dia punya menggeletar, dia tahu nak cakap tak boleh cakap. Allah, dalam hati kita, kenapa kau engkau yang nervous? Patutnya kau jangan nervous. Apa pasal kau pula yang nervous?
haibah orang-orang alim. Haibahnya orang-orang alim. Dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wa ahlal ard hatta namlata fi hujriha wa hatta al-huta fil bahri yusalluna ala muallimin nasil khair." Bahwasanya Allah Ta'ala dan segala malaikatnya dan isi 7 petala langit dan segala isi bumi hingga semut yang di dalam lubangnya dan hingga ikan yang di dalam lautan sekalipun sungguhnya mengucap selawat, iaitu mendoa supaya mendapat kebaikan bagi orang yang mengajar akan manusia akan kebajikan. Maha suci Allah Ta'ala beri selawat, Allah Ta'ala beri rahmat. Malaikat memberi istighfar kan untuknya. Dan ikan-ikan pun ucap selawat juga. Ikan kembung baik, ikan bilis baik, ikan sardin baik, ikan tuna baik, ikan paus baik, ikan jerung baik, great white shark baik. Semuanya ucap selawat dengan kita. Dia ngap lain cerita, tapi dia selamatkan kita juga ya. Hatta semut-semut pun kita nampak aja kita spray dia. Dia tengah mendoakan kita sebetulnya. Allah, orang belajar ilmu, orang yang mengajar ilmu, orang mengajar ilmu kebaikan, ikan dan semut pun mendoakan dia. Lepas tu sekarang kurang ikan dalam sungai-sungai, dalam itu pasal apa? Kurang orang mengajar ilmu, kurang orang belajar ilmu. Nak banyak ikan balik semula, banyakkan orang tuntut ilmu. Banyakkan orang tuntut ilmu, banyakkan orang mengajar ilmu, banyak semula ikan. Kalau tak ada banyak orang sakit, tak banyak doktor. Betul? Kalau tak banyak pencuri, tak perlu banyak polis. Kalau tak ada banyak orang alim, tak banyaklah ikan yang mendoakan. Jadi kalau banyak orang alim nak kena banyak mendoakan, akan banyak ikan balik semula. Begitu ya. Sekarang ikan pupus ya, bukan overfishing ya. Overfishing tu tidak jugalah ya. Ikan jauh lebih banyak pada manusia bilangannya. Tapi itu pasal apa? Kurang orang belajar ilmu. Sebab itu kurang ikan. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kalimatun minal khairi yasma'uhal mu'minu fayamalu biha wa yu'allimuha khairun lahu min ibadati sanah." Satu kalimah daripada kebajikan yang mendengar akan dia oleh orang yang mukmin, maka mengamalkan dia akan dia dan mengerjakan dia akan dia, iaitu terlebih baik baginya daripada berbuat ibadat setahun. Dan mengajar satu orang, orang terus amalkan ilmu dia, lebih baik daripada kalau dia ibadat setahun lamanya. Ya, begitu istimewanya orang yang belajar mengajarkan ilmu. Ya. InsyaAllah akan kita sambung pada pertemuan akan datang ya. Jadi jangan tak mengajar ya. Macam mana nak mengajar? Kena belajarlah. Sekarang tengah nak belajar ni semua. Semua tengah nak belajar, nak jadi alim ulama ya. Buka kitab Imam Haddad kita sampai ke surat Seyogia bagi tiap-tiap Muslim mengharapkan kurnia Allah Ta'ala agar dia tiada mencabut daripadanya nikmat Islam sesudah dia memberikan kurnia itu kepadanya tanpa perantaraan siapa-siapa pun. Hanya ditakuti bahawa nikmat itu akan berubah disebabkan kecuaian hamba yang tiada tahu mensyukuri nikmat yang besar itu, iaitu nikmat Islam. Minta ya. Iman hak Allah ya. Paling besar iman. Allah beri seorang toki, kapal, kilang, gudang. Kau jangan heran, tak dapat iman tak dapat apa-apa. Tak dapat iman, benda yang dia dapat tu pun akan lenyap juga. Dapat iman, walau tak dapat apa-apa, dia akan dapat lebih daripada apa-apa, dunia dan akhirat pun. Ya. Iman adalah sebesar-besar anugerah daripada Allah Ta'ala. Tidak diberi iman oleh Allah Ta'ala, tak beriman orang tu. Kau cakap, kau syarah, kau kasih proof, kau hujah, dia tak beriman, tak beriman. Banyak orang yang study Islam, tapi nak masuk Islam, oh not time yet, oh I'm not ready yet. Pasal Allah Ta'ala tak beriman. Iman sebesar-besar. Dengan iman kau menghadap Tuhan dalam sejahtera sebagai hamba yang mempertuhankan penciptanya. Engkau derhaka kepada dia tak ada iman, dan kau menghadap dengan kepada dia tak, kau pasti menghadap pada dia. Pasti menghadap kepada dia, dan kau menghadap kepada dia sebagai hamba yang tidak mentuhankan dia, apa akan jadi padamu?
Bagaimana murka dia dan apa jadi padamu kau menghadap pada dia, hari kau menghadap pada dia kau tak ada iman. Orang kafir dah tentu orang kafir. Orang kafir dah tentu orang kafir ya. Yang orang Islam boleh gugur imannya. Boleh gugur imannya. Kenapa? Kalau tidak mensyukuri. Mensyukuri iman dengan menegakkan syariat agama Islam. Suruh Allah, tegah Allah. Kau patuh, kau patuh, kau patuh. Maka itu tanda kau bersyukur. Apabila syukur, Allah Ta'ala tambah nikmat. Allah Ta'ala tambah kuat iman. Allah Ta'ala tambah kekal iman. Sampai mati pun dalam keadaan beriman. Tak mensyukuri nikmat Allah Ta'ala dengan bergelimbangan, dengan bergelimbangan dengan maksiat, dengan buat dosa pagi petang siang malam, maka tak mensyukuri nikmat Allah Ta'ala. Tak syukur kau jadi orang beriman. PL kau macam orang tak beriman. Sama dengan orang kafir. Sama dengan orang kafir itu kau tak bersyukur. Kalau orang tak bersyukur, Allah Ta'ala berikan harta, Allah Ta'ala lucuk jadi apa? Miskin. Kalau Allah beri kesihatan, kau tak bersyukur, Allah lucuk jadi apa? Sakit. Kau dapat iman, kau tak syukur, kau tak hargai, Allah lucuk jadi apa? Kafir. Na'udzubillah. Dan ketika akhir hayatnya gelincir habis saja, kekal abadilah selamanya. Allah berlindung sekali ya. Setiap momen kena harap Allah Ta'ala berikan kita keimanan kekal sampai hari mati kita. Maka inilah satu-satunya doa yang kita kena minta pada setiap ketika kabul doa, seperti antara dua azan, seperti antara dua khutbah, seperti ketika di Kaabah Baitullah, seperti ketika di Arafah, seperti ketika bangun malam. Tak boleh tidak, ya Allah tetapkan imanku ya Allah, hidup dan matiku dalam keadaan beriman padamu ya Allah. Ya Allah jangan lucutkan imanku ya Allah. Ya Allah biar aku kekal menjadi hamba beriman padamu ya Allah. Kena senantiasa merayu. Dan itu jadi kita punya main priority. Kebimbangan kita takut hilang. Zaman sekarang orang ada hilang pekerjaan, ada orang hilang perniagaan, ada orang sakit kencing manis hilang kaki, betul tak? Ada orang hilang isteri, ada orang hilang anak, yang ada dalam banjir hilang rumah. Yang kau kena jadi priority bagi semua orang ialah takut hilang iman. Tak boleh tidak, kena takut sekali kalau iman kita hilang. Dan ini tak boleh take risk, cannot take advantage, cannot take for granted. Allah Ta'ala dah beri kau iman, kau terus beriman. Kau tak jaga, boleh lucut itu iman. Boleh lucut itu iman. Kena minta, kena rayu pada Allah Ta'ala. Kena jadi kebimbanganmu yang senantiasa takut kalau imannya itu. Imam Haddad sebut ya, di antara orang yang ditakuti mati dalam su'ul khatimah ialah orang yang tak pernah umpama, tak pernah fikir pun aku ni mati husnul khatimah ke tidak ke. Mati su'ul khatimah. Sebab dia tak takut nikmat iman tu lucut daripadanya, luput daripadanya ya. Maka senantiasa harap dan mohon Allahumma ya Allah, berikanlah kami iman yang kuat dan kukuh dan tabah ya Allah, yang mantap ya Allah, sampai hari kami mati kami menghadap padamu, dapat mati dalam keadaan husnul khatimah, menghadap padamu ya Karim sebagai hamba yang mengimani akan Tuhannya yang Maha Agung. Tiada Tuhan melainkanmu ya Allah, Nabi Muhammad adalah pesuruhmu ya Allah, engkau benar ya Allah, engkau wujud ya Allah, segala disampaikan oleh Nabi Muhammad semuanya adalah benar belaka kami iman ya Allah. Kami syukur atas iman ini ya Allah. Kami mohon ya Allah, bantu kami ya Allah agar tetap iman kami ya Allah. Bantu kami ya Allah agar tidak lucut, tidak luput iman kami ya Allah. Setengah pada salaf bersumpah dengan nama Allah bahawa tiada seorang pun yang merasa aman, tidak akan dicabut Islam daripadanya, melainkan akan tercabut Islam itu daripadanya. Sampai bersumpah. Tidaklah orang yang anggap enteng ya perkaranya. Perkara khatimah ni dia rasa gampang ya. Gampang tu maknanya mudah, enteng tu maknanya ringan ya. Tidak dianggap enteng kecuali wallah dia akan mati kafir. Allah. Sampai sebab orang-orang saleh ni kan boleh lihat tanda-tanda orang mati ya. Dia bilang bersumpah. Bersumpah tu bermakna wallah. Itu cakap wallah tu cakap dia lah. Mereka bersumpah. Tidaklah orang yang anggap ringan soal husnul khatimah kecuali dia mati dalam su'ul khatimah. Na'udzubillah ya. Last minute. Firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Imran, hari Allah Ta'ala memutihkan wajah-wajah dan menghitamkan wajah-wajah. Bagi mereka yang dihitamkan wajahnya, itu dalam api neraka ya, malaikat Zabaniyah akan tanya. Kenapa yang tanya malaikat? Kenapa bukan Allah yang tanya? Sebab Allah Ta'ala tak cakap pun dengan mereka. Allah Ta'ala tak sapa pun mereka. Maka malaikat azab yang tanya sama dia. Adakah kamu menjadi kufur setelah kamu beriman? Siapa tu semua? Yang ditanya, adakah kamu kufur setelah kamu beriman?
termasuklah yang kufur, kemudian yang kufur sesudah beriman, siapa? Termasuk segala kafir yang ada sekarang ni pun. Mereka pernah beriman? Yes. Satu masa dulu Allah Ta'ala pernah tanya, alastu birabbikum? Galu bala. Bukankah aku Tuhan kamu? Bahkan, wahai Tuhan. Bermakna semua pernah mensabitkan iman, menyaksikan keimanan. Jadi ayat tu akan ditanya kepada termasuk segala orang kafir yang asli, termasuk juga bagi orang kafir yang na'udzubillah, murtad, termasuklah juga orang yang akhir hayat mati dalam su'ul khatimah, gelincir syahadat, tetap akan jadi kafir. Sudah beriman kok jadi tak beriman. Allah berlindung sama Allah Ta'ala. Takut ya Allah, takut ya Allah. Kalau tak beriman ya, mati tak beriman, jadi anjing lebih baik ya. Anjing tak masuk neraka ya. Anjing tak dimurka oleh Allah Ta'ala. Anjing tak dimurka oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi kalau orang tak beriman tu dimurka oleh Rabbul Alamin. Takut ya. Jangan sampai barang dijauhkan. Itu kena jadi kita punya main priority, main concern kita tentang iman kita dapat dipertahankan. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, la haula wala quwata illa billah. Ya Allah, la haula wala quwata illa billah. Ya Allah, la haula wala quwata illa billah. Tetapkan iman kami ya Allah, tetapkan iman kami ya Allah, tetapkan iman kami ya Allah. Lantaran itu hendaklah ia terus-menerus memohon dan merendahkan diri kepada Allah Ta'ala agar dia mengkurniakannya husnul khatimah. Pernah diriwayatkan dari Iblis, laknat Allah ke atasnya, bahawa dia berkata, patah tulang punggungku kerana ramai orang yang memohon husnul khatimah. Aku senantiasa berkata, bilakah orang itu akan merasa ujub dengan amalannya? Aku bimbang mereka sekalian telah sedar akan segala tipu dayaku. Kalau kita minta husnul khatimah, kata Iblis bilang, patah tulang punggungku, patah tulang belakang aku. Kenapa? Jangan-jangan dia dah tahu trik aku. Tak. Kalau betul boleh dia nak ujub. Ujub tu apa? Ujub tu rasa dia okey, dia selamat, dia sejahtera, dia bagus ya. Jangan-jangan dia tahu trik aku, pasal aku nak dia mati kafir agaknya ya. Maka sebab itu apa dia minta husnul khatimah bermakna, kenapa sampai orang minta husnul khatimah Iblis patah punggung? Sebab orang minta husnul khatimah bermakna dia berlindung daripada su'ul khatimah, daripada mati kafir. Dan apabila mati su'ul khatimah, berlindung, takkah kecewa Iblis tu maknanya? Maka patahlah tulang punggungnya, patah tulang punggungnya, minta husnul khatimah. Baik itu ya, kalau orang minta husnul khatimah bermakna dia tidak ujub tau. Dia tidak feel secure, overconfident yang bahawasanya dia pasti akan mati dalam beriman. Dia merasa takut, masih merasa bahawa iman tu hak Allah, masih merasa bahawasanya kalau Allah Ta'ala cabut, boleh cabut, tak rasa dia dah mantap, tak rasa dia sudah mantap ya. Na'udzubillah. Sebab itu tuan-tuan ya, hati-hati ya, hati-hati, kita dah belajar ilmu, dah beramal lah senang cakap ya. Imam Haddad pesan ya dalam kitab hikamnya ya. Imam Haddad pun ada kitab hikam ya, bukan Imam Ibn Ta'ala, Imam Haddad pun ada kitab hikam ya. Pesan ya, kalau kita sudah separuh jalan dalam ibadat kita, kita kena cek dua perkara. Cek before and after. Kalau kita cek before-nya, taruhlah kita dah sembahyang, dulu tak sembahyang, dah tinggalkan arak, dah apa semua, taruhlah dah 3 bulan lah. Dah 3 bulan, kita cek before-nya. Kadang 3 bulan ke 3 tahun lah umpamanya lah. Bahasanya 3 bulan belum sangat lah, taruhlah 3 tahun lah. Kena cek before-nya. Before-nya kalau kita pandang, aku kok dah 3 bulan tak minum arak ya. Aku dah 3 bulan tak tinggal sembahyang ya. Aku dah 3 bulan dah baca Quran ya. Aku dah 3 bulan dah hadir kuliah ya. Hati-hati. Itu namanya ujub. Aku. Bahkan kena pandang before dan kau akan lihat Allah. Ya Allah, syukur ya Allah, kau dah hindarkan maksiat daripada hatiku 3 bulan. Kau kekalkan ya Allah. Ya Allah, alhamdulillah kau dah beri aku hidayat, aku sembahyang dah 3 bulan tak meninggalkan satu waktu. Kau berikan aku terus hidayat ya Allah. Ya Allah, alhamdulillah aku dah hadir majlis kuliah ilmu, kau yang datangkan aku. Kalau kita ingat Allah, itu namanya syukur. Itu namanya syukur ya. Itu namanya syukur. Jadi kalau kita ingat before, kita yang pandang aku itu namanya ujub. Tapi kalau kita ingat Allah itu namanya syukur. Nanti kalau syukur Allah Ta'ala akan tambahkan sampai afternya. Ingat after, setelah kita beramal, kita terbayang duduk, jangan-jangan syurga, tak tempat aku. Amalan ini paling tidak bidadari ini. Amalan ini rasanya malaikat kalau tengok aku pun dia senyum aja.
Amalan yang aku buat ini, dah tentu mak aku dalam kubur gembira dengan aku, bangga aku anaknya. Astaghfirullahalazim. Kalau kau telah beramal, kau pandang after kau nampak jannah, itu namanya ghurur, tertipu. Kau rasa dengan amal kau yang 10 minit itu tinggi, besar martabat kau, ya. Tetapi hendaklah orang beramal kena pandang afternya, dia kena nampak neraka. Dah banyak amal, makin ya Allah, dosa aku lagi banyak. Dah banyak amal, dah tetap iman, dah kuat iman, ya Allah, aku mohon jangan dicabut iman. Ya Allah, dah buat amal syurga banyak, ya Allah jangan masukkan api neraka. Jadi kalau nak selamat, before pandang Allah, jangan before pandang dirimu. After, jangan pandang jannah, after pandang neraka. Sebab itulah orang salih, keluarlah perkataan macam Imam Haddad. Macam Imam Haddad dalam gasidah-gasidahnya. Semuanya dalam gadis ta'antuka Rabbi ala mudawati galbi, menyeru kepada Allah Ta'ala penyakit hati, menyeru minta ampun daripada Allah Ta'ala, semuanya tu ya Imam Haddad. Sampai kedua keluarlah perkataan-perkataan seperti ilahi lastulil firdausi ahlan. Pada itu semua orang dah banyak amal, tapi rasa aku bukan ahli bagi jannah al-firdaus. Begitu ya. Itu bukan, jangan je. Dah amal kita terbayang, agaknya sekarang ni ikan-ikan tengah mengangkat tangan doakan kami agaknya, ya. Sekarang ni semut pun semua tengah doakan kami tu. Allah. Seolah-olah kita bagus sangat. Tak boleh, ya. Tak boleh. Takut mati su'ul khatimah, ya. Jadi orang kalau ingat dia punya husnul khatimah, iblis patah tulang belakangnya, ya. Kenapa? Kecewa, orang tidak ujub. Ya Allah, ya Tuhanku, kami mohon Engkau dengan cahaya wajah-Mu yang mulia dan hak bagi zat-Mu, agar Engkau kurniakan kami husnul khatimah ketika mati. Juga kami mohonkannya untuk para kekasih kami dan sekalian kaum muslimin, wahai yang maha pembelas dari sekalian yang membelas. Rabbana la tuzigh qulubana ba'd idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau sesatkan kami, janganlah Kau sesatkan hati kami sesudahnya Engkau memberinya petunjuk yang benar, dan berikanlah kami rahmat, sungguhnya Engkau Maha Pemberi. Rabbana afrigh alaina sabran wa tawaffana muslimin. Wahai Tuhan kami, penuhkanlah dada kami dengan kesabaran dan wafatkanlah kami sebagai orang-orang yang beriman. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin, ya. Jadi ini apa kita bilang, batu ya, almarhum guru kita ya Habib Abdillah Jufri, dia suka baca kitab tau. Dia bilang kalau kita baca salah satu seronoknya baca kitab orang-orang soleh ni, berapa perenggan satu doa, berapa perenggan satu doa, menunjukkan ketergantungannya dengan Allah, tidak dengan ilmunya. Sikit aja dia terus rasa takut, sikit saja dia rasa nervous, sikit saja dia rasa cemas, maka sikit saja doa. Dan apabila dia doa, kita baca tu, kita masuk dalam doa dia. Tadi kalau balik bilang, tadi aku dapat doa satu imam lah, bagus, special. Siapa? Imam Haddad. Imam Haddad doakan kau, ya. Yang kau baca kitab dia, kau masuk dalam doa dia. Baca kitab, doa Imam Haddad. Agak doa dia kabul tak? Kabul, ya. Untung waktu kita baca kitab dia tu, kita masuk dalam doa dia. Kita masuk dalam doa dia. Apa yang patut dibuat terhadap orang yang sedang nazak? Saya ada kasih nota saya tak? Nota menghadap orang yang nak meninggal dunia dan dah ada notanya. Dah baca belum di sini? Dah baca? Dah baca, kok baru sampai babnya, kok dah baca. Tak apalah, dah baca, ya. Jadi kita dah baca, jadi sekarang kita selalu kita baca, ya. Ini sekeping aja ke ada ekstra lagi? Setiap orang paling tidak ada 2-3 keping. Photostat, laminate, taruh dekat peti ais. Tulis besar-besar dan bilang anak-anak kita, ni kau baca, ini adalah untuk engkau. Kalau abah sakit, kau buat ini. Kalau abah sakit tenat, kau buat ini. Itu bukan untuk kita simpan. Nanti kita dah tenat, sakit apa semua, bila waktu tu, mungkin 3 minggu akan datang. Sekarang senang, tak tahu orang tahu sakit, pakcik positif. Tak tahu nak tidurkan, nafas pun cungap-cungap. Kan anytime sekarang kan? Anytime sekarang, ya.
Jadi kita dah pesan, kalau aku nak meninggal dunia kau baca ini, kau bikin. Begitu ya. Bukan nanti kita simpan dalam beg kita, dalam file kita, taruh kat peti ais. Sebab budak-budak semua buka peti ais, ya tidak. Jadi mereka tahu apa nak bacakan untuk kita ya. Photostat, laminate, taruh peti ais besar-besar. Jadi dia tahu apa nak buat, jika tidak menggelapu. Kesian, ada orang mati dia tak tahu apa nak bikin. Ada orang baru meninggal pun dia tak tahu apa nak bikin. Itu bapak dia meninggal terperanjat atau yang orang tak umpamakan. Kalau pergi rumah orang-orang Arab dia sayyid-sayyid ni, mayat mereka cukup muliakan. Cukup mereka dirahapkan wangi, harum, bersih. Yang ada kita masuk mayat tu dari hospital bawa balik, pampers dia pun tak buka. Yang ada kita tengok di rumah dia tu, katil tu punya berserak, ada kain lipatan, ada mainan cucu dia. Aku kan batal guling pun mayat atuk dia. Allah, masih hidup atuk dia baring beralas cadar. Dah mati atuk dia baring di bawah cadar. Allah, dengan cadar juga ditutupkan. Tak pakai kain batik ke, yang terhormat sikitlah. Punya tak jaga mayat, tak tertib sekali tentang orang-orang mati. Kena bersih. Kalau dulu mak-mak kita semua ya, mesti ada sarung bantal putih set kat rumah, simpan satu senantiasa ada. Ada sarmada, ada apa atuk ke dah mula sakit ke begitu, mula siap bersihkan, standby. Meninggal aja, ketika nak rahap mayat tu, alihkan sekejap, salin cadar, salin apa semua, bersihkan bilik semua tu. Jadi presentable, hormati dia. Kemudian mayat tu pun kita bersihkan, siapkan. Buka pintu, orang masuk tengok, presentable dia, terhormat mayatnya. Dengan harap kita lakukan dia begitu sunnah ya, maka dia juga dihormati oleh pada malaikat. Biar sempurna. Kadang kita buka mayat, tengok mana atuk dia, bawa cadar atuk dia. Yang kan batal guling lah rupanya ya. Tergulik bawa cadar, kesian. Kita buka dia terperanjat, merega rambut dia begini. Allah. Rambut pun tak sikatkan, tak senonoh ya. Tak senonoh, tak faham hukum. Allah. Apa yang patut dibuat terhadap orang yang sedang nazak? Adalah sunat dimeringkan orang yang nazak itu ke kanannya menghadap kiblat. Apabila putus saja nafasnya, hendaklah kedua belah matanya ditutupkan kerana pemandangannya akan menoleh ke arah mana nyawa itu pergi. Sesuai dengan bunyi sebuah hadis, innal basara yatba'ur ruh. Sungguhnya pemandangan itu akan mengikuti ke arah roh keluar. Bukan menoleh ya, akan merenung. Lepas tu orang kalau meninggal ya, matanya terbuka ya. Orang kalau meninggal, dia kalau sakitnya dah nemen macam mana sekalipun, koma 3-4 bulan sekalipun, ketika akhir hayatnya mesti terbuka matanya. Dia nampak malaikat dan buka beliak biji matanya, tengok rohnya keluar, tarik, dah tak ada roh, dah tak ada, tutup balik lah. Maka kita tutupkan matanya. Tutupkan matanya macam mana? Kalau baru meninggal senang, kita dah nampak meninggal, tutupkan matanya, gini saja. 1-2 minit. Buka, dah dapat dah. Belum dapat, lama sikit. Lamakan sikit. Tapi kadang-kadang orang meninggal kita tak tahu. Meninggal dah 1-2 jam baru kita tahu dah mayat dah keras. Tutupkan tak boleh. Maka kena lama sikit. Pegang lama, nanti boleh. Yang ada orang tak boleh, dia taruh duit 50 sen. Ditutupkan, taruh 50 sen. Tak payah 50 sen lah, kau pegang pun boleh. Yang ada orang dah takut 50 sen, dia taruh 50 sen, sudah lah juga. Dia dah siapkan mayat, tutupkan batik, dia buka, itu 50 sen dia tak buka. Peranjat, kita buka ada duit 50 sen kat sini. Allah. Tak senonoh lah. Kita bilang tak faham jaga kendalikan mayat tu tak betul. Buka aku ada duit 50 sen pula ini. Alamak, tak senonoh tak jaga. Angkat ini duit. Begitu ya. Pasangkan duit 50 sen. Boleh dia memang taruh je gitu. Tapi kau buka lah. Jadi orang tengok mayat tu semua ada duit 50 sen. Kan tak senonoh begitu ya. Allah. Tak rapi lah orang sekarang ni bikin mayat semua gitu ya. Tutupkan matanya. Kalau orang mati kita tengok dia punya mati, matanya rapat, itu tanda mati dalam tidur. Kalau kita tengok matanya rapat, itu maknanya mati dalam tidur. Mati-matinya dalam tidur. Kalau matinya tak dalam tidur, walau koma sekalipun dia akan mendelik matanya, akan celik, akan buka, akan terbeliak matanya. Tapi kalau matanya rapat tu maknanya mati dalam tidur. Dan mati dalam tidur ni ada rahmatnya. Dalam tidur, macam ada budak-budak nakal kan, kawannya tidur, diangkat, bawa pindah sana sini, bangun, aku kat mana ni, aku kat mana ni. Tak mengalami, dia diangkat ke sana, diusung ke sana kemari, dia tak tahu. Dan dia tak mengalami yang nama proses sakaratul maut. Dia tidak mengalami proses gementar tengok muka Israel. Tahu-tahu bangun dalam kubur.
Yang ada rahmat. Itu merupakan satu rahmat Allah Ta'ala. Jadi mudah. Dia tak tahu dah sampai aku dekat mana ni? Dalam barzah. Tadi dia tidur dalam bilik, bangkit dalam liang lahat. Dalam liang lahat. Begitu ya. Ketika itulah dituntut dari sekalian yang hadir untuk mengistighfar, iaitu mohon ampun baginya, mohonkan rahmat dan mendoakannya, sebab para malaikat akan mengaminkan segala doa-doa itu. Ketika putus nyawa, terus doa minta Allah Ta'ala ampunkan dosa saudara kita ini, minta rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ketika itu dah mula siap ya, untuk istighfarkan, dah mula mendoakan ya. Dah mula kalau ada kebaikannya sebut namanya. Pulangnya orangnya baik, almarhumnya ya. Kampung saya di tempat rumah saya, dalam kejiranan kita, dalam tempoh lebih kurang sebulan yang lalu ni, banyak orang meninggal. Lepas satu. Menjadi adat tau dalam kampung-kampung dulu ya. Kalau lepas dia 3 hari dia pula sambut. Lepas dia 7 hari dia pula. Kadang sampai 7-8. Sampai 7-8 ni dah dalam 5-6 orang dah ada meninggal ya. Tapi di antaranya yang meninggalnya tu semua baik-baik. Di antaranya seorang sahabat kita, hari Selasa pagi masih hadir kuliah fiqah Muqaddimah Hadramiyah. Cungap datang. Besok subuhnya meninggal. Pagi hadir kuliah, petang balik dengan isterinya. Dia sampaikan apa yang kita dalam kuliah. Kita dalam dunia ni tak payahlah mewah-mewah, apa yang kita ada pun dah cukup lah. Hanya Allah ampun kita, jadilah. Dia ampun Allah Ta'ala, jadilah. Terus nangis, mudah-mudahan Allah ampun kita. Besok meninggal. Untung orang kalau meninggal dunia dalam suasana menuntut ilmu sampai meninggal dunia, martabatnya dengan para Nabi hanya 1 martabat saja. Gitu ya. Ada seorang dari kota tinggi pindah ke tempat kita, sakit ya. Sebelum hantar ward, dia hadir kuliah kita. Dia gagahkan badan, mukanya pucat, hadir kuliah. Besok masuk ward. Last activity dia tu apa? Hadir kuliah. Untung orang-orang gini semua mati dengan tanda-tanda yang baik. Ya. Sampai akhir hayatnya cemerlang, mati dalam tuntut ilmu ya. Kalau orang ada mati ya, sebab itu kan kita mintakan tuan-tuan kalau mengenali mayat ini, mengetahui dia baik, adakah dia baik, dia minta sebut. Boleh tak menjadi salah perkara itu? Sebaiknya orang sebut sendiri, fulan ni baik orangnya, 40 orang sebut dia baik, lepas seksa kubur. Dan Nabi mengatakan kita adalah saksi. Allah Ta'ala sebut subah hadis kursi, kita adalah saksi bagi saudara kita. Apa yang kita persaksikan diterima oleh Allah. Kita bilang dia baik, pada Allah dia baik. Begitu ya. Maka sebut dia punya kebaikan, sebut cerita tentang dia punya kebaikan dia. Dah mati boleh, tak apa ya. Ada setengah orang-orang tua ya sebut, kalau saya dah mati awak puji saya ya. Puji saya sebut biar saya terlepas. Kalau masih dunia tak boleh. Awak puji saya ya. Tak boleh. Masih dah mati boleh. Puji begitu. Dan salah satunya utangnya lepaskan. Kalau fulan ada utang, jangan berani-berani sangatlah ya tentang utang ya. Siapa meninggal utangnya masih lebih daripada peninggalannya, itu namanya muflis. Kain kafan 1 lay saja boleh entitle. 2 lay dah haram. Hak Allah, hak peribadi mayat 1 lay saja. Yang kedua, yang ketiga itu haram. Itu lebih baik bayar hutang dia daripada ikut masuk kubur. Menjerit-jerit. Maka orang kalau mati ada hutang, Nabi tak nak sembayangkan. Maka kalau orang mati ada berani ya, ambil loan rumah, ambil loan kereta. Kalau memang kau tak ambil loan, kau tak mampu, apa nak buat? Itu pun minta, ya Allah panjangkan umur aku, dapat aku mudah bayar hutang, ya Allah, begitu gini. Tapi kalau setakat nak besarkan, nak cantikkan, tak ada necessary, tak ada perlu, kereta dah bagus, ganti lagi, ganti gitu, ambil loan apa semua, Allah, mati. Segala beres urusannya, tetapi kalau hutang masih tersangkut, masih tidak lagi. Maka seorang meninggal dunia, Nabi tanya dia ada hutang, sahabat mengatakan ada. Nabi tak nak sembahyangkan. Maka sahabat bilang, hutang di atas aku ya Rasulullah. Baru Nabi sembahyangkan. Ya. Jadi kalau kita hadir kematian saudara kita, bapa kita ke, maka ketika umumkan tu kena sebut ya. Tuan-tuan, kalau almarhum ada hutang, minta halal makan minum semua,
Dan kalau ada yang nak nuntut dia ada hutang, jangan bilang kalau almarhum ada hutang, sila jumpa kepada kami. Jangan. Kena minta. Maka sekarang kalau almarhum ada tertanggung hutang kepada tuan-tuan sekalian, maka sekarang hutangnya atas kami. Bagaimana sekarang kami yang berhutang. Almarhum dah lepas. Lepaskan dia daripada hutang dulu. Jangan jumpa kami, mana nak tuntut betul juga. Kena sebut hutangnya atas kami, baru mana dia dah lepas daripada hutang. Ketika tu clear lah. Sahabat Nabi dia mengatakan hutang di atas aku ya Rasulullah. Baru Rasulullah sembayangkan jenazah dia. Lepas tu dia lupa nak bayarkan. Sahabat tanya, kau dah bayarkan? Belum. Dia sedang menunggu-nunggu lagi. Boleh masuk syurga, boleh pergi taman syurga. Belum dibuka 70 hasta. Belum dikasih makan, belum dikasih minum, belum ganti pakaian, selagi hutang belum bayar. Ya, berani ambil hutang sampai 20,000, 30,000 macam tak ada masalah ambil hutang. Boleh sign saja. Jangan biasakan hutang ya. Bayar bil pun ya. Bil api air datang. Kena 120. Bayar 100 sudahlah. 20 tahun kau hutang, kau lebih hidup ke minggu depan? Untuk bulan depan untuk bayar. Bayar lebih pun tak apa, tak bayar lebih pun bayar cukup-cukup. Bayar cukup-cukup. Jangan hutang. Termasuk hutang si mati apa ya? Orang ada staff, ada pekerja. Pada hari dia mati tu, kena segera bayarkan gaji staff dia. Sebab ketika dia sebelum mati, masih staff dia. Amanah dia, tanggungjawab dia, kena bayarkan gaji orang itu. Apa boleh dia tak boleh tunggu cukup bulan, tunggu 2 minggu lagi nak tunggu cukup bulan, mayat tu dah tunggu-tunggu kat kubur. Ketika dia mati saja, segala staff dia tu, pekerja, majikan dia siapa? Ialah anak-anak dia. Anak-anak dia. Maka yang ketika dia mati sampai berikutnya adalah anak-anak dia yang bayar gaji. Yang sebelum dia mati tu, masih menjadi hutang dia terhadap staff dia. Kena bayarkan. Segala staff sekarang kita bayarkan, awak kira majikan baru. Majikan awak sudah meninggal, bapa saya. Sekarang awak tukar tangan. Begitu ya. Kena segerakan semua segala hutang-hutang tu kena segerakan. Itu termasuk hutang semati ya. Termasuk hutang semati iaitu apa? Bayar gaji staff-staff dia ya. Menangisi orang mati itu tidak apa-apa, akan tetapi bersabar adalah lebih baik dan lebih utama. Adapun orang yang meratap dan melulung serta menyebut-nyebut kebaikan-kebaikan si mati, iaitu apa? Allah, dialah yang beri aku makan, dialah yang menaung aku. Sekarang patahlah tempat dahan berpaut. Bukan burung dia pakai dahan. Allah, kan orang begitu kan. Sekarang hilanglah tempat nak berpaut apa semua. Allah, semuanya begitu. Itu semua tu haram. Haram ya. Melumur kepala dengan tanah atau pasir, melipat-lipatkan pipi serta mengoyak-ngoyakkan pakaian, maka semua itu adalah haram dan amat terlarang. Terhalang sekali dalam agama. Ada banyak hadis sahih yang melarang kuat tentang perbuatan itu serta mengancam pelakunya dengan siksa yang berat. Dan si mayat itu pun kena siksa. Kalau orang ratap dia. Orang ratap dia pun kena siksa. Kalau dia yang opah orang. Kalau aku mati kau jangan tak nangis. Kalau aku mati begitu. Allah. Kalau kita yang galakkan orang buat gitu, betul-betul orang ratap lantaran ajaran kita tersiksa dalam kubur. Menangis boleh. Menangis tak apa. Bahkan kalau orang sedih sangat hibur nak nangis, ulama bilang biarkan nangis. Kalau tak nangis jadi depression sesudah kematian. Simpan jadi depression kat dalam, jadi tekanan jiwa. Biar dia nangis, biar lepas. Nabi SAW anaknya meninggal, cucunya meninggal, panggil. Nabi datang, belinang air mata. Sahabat tanya, ya Rasulullah apa ni? Nabi bilang, ialah kasih sayang seorang bapa. Jadi kasih sayang seorang bapa, anaknya meninggal nangis tak? Nangis. Nangis ya. Jadi itulah kasih sayang seorang bapa. Jadi nangis boleh. Ratap, lolong tak boleh. Setengah-setengah bangsa diupah tau. Upah orang untuk apa? Untuk bikin mon. Itu apa? Atau seorang mayat tu. Iaitu apa? Meratap mayat. Upah ratapan mayat. Haram tu ya. Haram. Di antara ratap apa ini kita kena sebutlah ya. Ini kita deviate sikitlah daripada. Apabila anda nyanyi lagu apa tahu? Di mana akan ku cari ganti? Di mana akan ku cari ganti serupa denganmu? Mungkinkah di syurga?
alangkah sedih rasa hati semenjak kau pergi. Semua gitu, itu ratap mayat. Ataupun dengar jeritan batinku, ku pandang kiri, ku pandang kanan, kau tiada. Ataupun ayah dan ibu lama dah pergi, di pagi raya aku apa lagu tu, SG Bank, ratapan Aidilfitri. Semua tu kalau betul mak bapak kita dah, ahli keluarga kita meninggal, kita nyanyi lagu tu dengan penuh perasaan, berlinang-linang yang mata tu meratap mayat. Ada orang hari raya dengar lagu apa, oh Tuhan yang Maha Kaya, hamba musafir di pagi raya, Aidilfitri hari mulia, tapi hamba dirundung durika. Pusara ayah dan ibu, di pagi hari hamba kunjungi, dengarlah ini ratapan anakmu, menjerit mak di dalam kubur. Hamba menangis di Aidilfitri. Tu ratapan Aidilfitri. Kau dengar lagu tu kena matikan. Haram tu, kena matikan lagu. Aku dengar, kau pun dengar berdinang-dinang mata, apalagi kalau ikut nyanyi bercurah-curah mata sampai 3 tisu tak cukup umpamanya ya. Itu kira masuk meratap mayat. Baru lepas kematian memang lagu Piramli tu betul. Orang kematian isteri memang gitu. Kita dah rasa duka cita. Habib Ali bin Jaafar sendiri bilang orang kalau mati isteri bingung, ke depan tak kena, ke belakang tak kena. Kau dengar lagu tu boleh bercurai-curai mata kita keluar. Begitu dah lagu-lagu apa? Jeritan batinku, dan apa lagi satu apa, jangan tinggal daku. Betul ya? Apa itulah lagu dia tu, kau dengar dan kau betul, itu dah masuk dalam ratapan, masuk dalam ratapan mayat, masuk ratapan mayat. Itu di antara lagu-lagu yang tak boleh lah, lagu-lagu yang tak boleh. Makruh mencita-citakan mati ya. Mencita-citakan mati untuk kita pun ataupun untuk orang lain. Ada orang cita-citakan, yes. Dulu kita masih kecil ya. Dulu saya ceritalah ya. Kita kan bergantung dengan mak bapak sangat kan. Tak boleh imagine kalau mak bapak aku mati. Selalu minta tahu, ya Allah, matikan aku dulu sebelum mak bapak aku tak sanggup jadi yatim. Saya tanya Abdillah, tak boleh, haram doa begitu. Kau atur-atur. Kalau Tuhan nak jadikan awak yatim, awak kena terima. Itu satu. Dulu kita masih kecil. Sekarang kita pula dah tua, ada cucu kita pula yang masih kecil. Tengok kalau aku mati, kesian cucu aku. Dia tak jumpa kita satu hari aja dia dah rindu. Kita balik saja dah yai dah rindu. Dalam kalau aku mati, kesian cucu aku. Tak boleh terbayang dia punya life tanpa kita. Kadang-kadang macam nak minta, ya Allah matikan kita 3 beranak sekaligus pun tak boleh. Soal ajal maut, takdir dia mati dulu, dia mati dulu. Takdir kita mati dulu, dia hamba Allah. Yang pelihara dia sekarang pun siapa? Allah. Yang pelihara dia kemudian pun Allah, bukan kita. Yang kalau kita dah simpati terhadap anak cucu kita, Allah lebih simpati lagi. Allah lebih mengasihi mereka. Taulah Allah Ta'ala pujuk hati mereka ketika matinya kita nanti. Doa minta mati kadang-kadang kerana ujian sangat minta mati. Satu kadang-kadang kerana tak sanggup berpisah. Ya Allah, matikanlah kami hidup semati, ya Allah amboi. Aksiden takut pula, Allah begitu ya. Matikanlah kami hidup semati, ya Allah, biar kami tidak berpisah. Tak boleh. Atur-atur tentang mati itu paling-paling tidak makruh. Silap-silap kalau sampai nak melanggar takdir Allah, hukumnya haram. Tak boleh mencita-cita untuk mati. Minta mati akhirat, minta mati bulan puasa boleh. Minta mati di Mekah boleh. Minta mati waktu haji boleh. Tetapi bukan puasa bulan itu. Ya Allah, tak puasa aku nak hari-hari, Allah matikanlah aku ketika bulan Ramadan ini. Tak boleh. Itu tak boleh ya. Tak boleh minta begitu, tak boleh. Ada seorang sahabat dia nak pergi haji. Kita berceritalah kalau mati di Mekah tu bahala besar. Syahid dunia. Tak kena soal kubur apa semualah kita sebut. Besar ya pahala. Dia bilang, kau nak mati sana? Dah tentulah nak, takkan tak nak. Aku doa ya. Saya pun doa, ya Allah, matikanlah Fulan ketika pergi haji. Tu dia terdiam. Dia nak berangkat pergi haji ni. Apabila dia sampai di sana, biarlah dia demam sedikit. Kemudian selang beberapa hari, matikanlah dia di sana, ya Allah. Ambillah nyawa dia, ya Allah. Dia terdiam. Ambillah nyawa dia, Allah. Matikanlah dia pada umur dia 80 lebih nanti. Setelah dia pergi haji untuk kali ke berapa belas. Amin. Baru dia kata Allah. Tadi kata Tuan Mekah macam suka. Habis kita sebut doa tu, muka dia terdiam. Allah, sekali haji ni doa kali kabul ke apa. Kita terus, kau tengok dia dah cemas. Dia nak amin pun tak berani. Sekali saya tanya, suka mati Mekah? Suka, dah tentulah. Siapa tak nak? Macam gitu.
Kita pun tolong angkat tangan. Kita bilang nanti kepada umur dia dah 80 lebih. Kita baru dia lega. Allah. Takut tentang mati, siapalah tak takut ya. Makruh mencita-cita akan mati. Adalah makruh pula mencita-cita akan mati atau berdoa supaya mati, barangkali disebabkan satu bencana yang menimpa diri, seperti penyakit atau kemiskinan atau seumpamanya dari hal-hal yang menekan hidup seseorang di dunia. Baik ya. Tak boleh doa minta mati pada bencana yang menimpa atau bencana yang akan menimpa. Seperti kita tadi, seorang anak doa minta mak bapak dia mati pasal dia tak nak jadi anak yatim sebatang kara. Itu bencana yang akan menimpa. Ataupun kita tak mati, anak beranak sekaligus pasal nanti kesian anak cucu kita mati, mereka kehilangan kita, mereka duka cita. Itu semua tu sama, tak boleh. Tak boleh diatur-atur. Siapa Allah Ta'ala nak matikan, yang hidup kena tahan. Kena tahan dan kena sabar dan tabah. Baik kau doa, ya Allah, selepas kematian aku, kau juga melihara ahli keluarga aku, ya Allah. Kau berikan mereka tabah, kau berikan mereka tenang, kau berikan mereka redha dan sabar, ya Allah. Kau doa itu lebih baik. Itu lebih baik. Dan akan mengobati hati mereka ialah Allah Ta'ala. Ya. Hanya dibenarkan membuat demikian apabila ia merasa takut akan suatu fitnah yang akan menimpa agamanya. Betul. Kalau dia tak mati, pakai nampak kawan dia kena dipaksa jadi kafir. Dipaksa sujud depan berhala umpamanya. Dipaksa surah batalkan syahadat. Dipaksa suruh cakap yang tidak-tidak. Bahkan dia membatalkan syahadat. To denounce the syahadah. The akidah. Begitu. Maka ketika itu boleh minta mati. Tapi itu pun dalam sebab itu harus dia bersebut apa? Kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yatamannayanna ahadukumul maut li durrin nazala bihi fa in kana la budda falyaqul Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Jangan sekali seorang kamu mencita-cita mati lantaran suatu bencana yang menimpa dirinya. Tak boleh. Bencana dah menimpa pun tak boleh minta mati, ni pula bencana belum menimpa. Kau minta mati, sekali betul-betul kau mati dan bencana tak jadi. Alamak, kau dah nampak malaikat dah datang. Alamak, ya Allah tak jadi minta, ya Allah tak jadi minta. Bencana dah terangkat. Jangan. Tetapi jika sudah mesti, seperti takut agamanya tercabar, tetapi jika sudah mesti dan tidak boleh tidak lagi, maka hendaklah ia mengatakan, ya Allah, ya Tuhanku, biarkanlah aku hidup kiranya hidup itu adalah lebih baik bagiku, dan wafatkanlah aku kiranya kewafatan itu adalah lebih baik bagi diriku. Ya. Jadi kalau gitu tak boleh tidak minta, ya Allah, kalau hidup masih lebih baik, hidupkanlah terus. Kalau mati lebih baik, maka matikanlah aku. Ya. Mintakan begitu. Ya. Kalau hidup lebih baik, hidupkan terus. Kalau mati lebih baik, matikanlah aku. Kembali pada Allah Ta'ala. Dan dalam sabdanya yang lain, la yatamanna ahadukumul mauta imma muhsinun fala'allahu yazdadu wa imma musiun fala'allahu yasta'tibu. Tidak boleh seorang kamu mengharapkan mati. Jika dia orang yang baik, moga-moga ia dapat menambah kebaikannya, atau jika ia seorang yang jahat, moga-moga ia dapat bertaubat. Ya. Jadi mana yang bagus ya? Cita-cita tak doakan tapi dalam hati. Kalau mati pun baguslah. Jadi tak buat maksiat, terus menghadap Allah. Ataupun panjang umur lagi bagus. Biar dapat taat pada Allah Ta'ala, dapat taubat pada Allah Ta'ala. Mana yang bagus? Yang pertama ke yang kedua? Cita-cita kalau pendek umur, biar tak buat maksiat, biar taat pada Allah Ta'ala. Ataupun cita-cita panjang umur, biar dapat ibadat, dapat taubat pada Allah Ta'ala. Mana yang bagus? Yang pertama ke yang kedua? Yang ketiga. Dia tak berserah saja sama Allah. Kitab Qutul Qulub Syekh Habib Abu Talib Al-Maki, dia tanya orang, dia bilang yang ketiga. Saya ingat kalau cerita bab ini masih kita ingat Abi Omar. Kalau bulan Ramadan kita tanya, mana yang bagus? Yang pertama, yang kedua? Yang ketiga, iaitu berserah sama Allah. Allah hidupkan, payah, susah, tanggung dan tabah. Allah matikan, harap pengampunannya. Bersedia untuk apa saja. Istilahnya come what may. Apa yang datang itulah yang aku junjung, ya Allah. Begitu ya. Yang ketiga, senantiasa bersedia untuk mati tapi sanggup berusaha kalau dihidupkan terus oleh Allah Ta'ala. Ya. Di antara orang yang minta mati siapa?
Khalifah Umar Abdul Aziz. Dia minta satu orang alim doakan dia mati. Maka orang alim tu doakan dia. Pasal dia dah fana dengan dunia, sudah tak lagi. Dan ketika itu dia nampak seorang anak dia masuk. Dia pun sayang, doakan sekali budak ni. Dia meninggal, tak lama budak ni meninggal. Di antara seorang yang meninggal dunia lantaran minta ialah satu orang badui. Dia hadir di makam Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam di kuburan Zambal di Tarim. Ini cerita lebih kurang 700-800 tahun yang lalu lah. Dia tengok orang badui ni punya PL suka take advantage tau. Dia suka ambil kesempatan. Sampai zaman sekarang pun dia suka ambil kesempatan. Ada situasi dia suka ambil kesempatan orang badui ni. Dia baca syair. Dan setengah-setengah badui dia punya syair. Oh, setengah badui Hadramaut sampai sekarang ya. Setengah-setengah badui dia mencakap kita tak faham. Dia mencakap kita tak faham, kita mencakap lagi dia tak faham. Arab kita broken Dia tengok kita pelik, kita tengok dia pun pelik. Begitu Jadi kalau ziarah Nabi Hud dia datang, rambutnya hitam-hitam macam orang apa kerinting-kerinting, macam orang Irian Jaya begitulah. Mukanya kecil-kecil. Orang gitu. Lain setengah gabilah dia. Yang ada pulaknya apa? Setengah-setengah badui pulaknya fasih sangat cakap dia. Dia kalau cakap depan Habib Umar berpantun-pantun senantiasa secara spontan, berjela-jela pulaknya syair dia. Tidak dikeluarkan kata, semua itu dalam bentuk ungkapan-ungkapan dan untayan-untayan setengah badui. Maka badui ini dekat makam Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam, dia tengah baca syair, dia gubah syair spontan dia baca. Datang Sayyidina Abdullah Ba'alawi, cucu Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam. Maka dia tengok Sayyidina Abdullah Ba'alawi datang, dia nak take advantage. Dia terus stop dia punya baca. Sayyidina Abdullah Ba'alawi pun jumpa, wahai fulan, teruskanlah syairmu tadi aku dengar bagus. Bacalah terus. Badui take advantage. Boleh? Dengan syarat. Ada pakai syarat pula. Apa syaratnya? Kau doakanlah aku masuk syurga. Sebab dia tahu ni wali Allah. Kalau doanya kabul lah, doanya kabul. Okeylah aku doakan kau masuk syurga. Baca lagi syair kau. Teruskan. Dia baca lagi, stop lagi. Aku dah doakan kau masuk syurga, apa pula stop lagi? Wahai Sayyidina Abdullah, kalau kau dah doakan aku masuk syurga, bikin apa aku nak lama-lama dekat sini? Doakanlah aku lekas bertemu dengan syurgaku. Sayyidina Abdullah bin Ali mengatakan, kalau aku minta kau mati tau. Itu yang aku idamkan. Dia dah mula fana. Dia fana. Maka Sayyidina Abdullah bin Ali doakan. Begitu doakan itu jam juga dia collapse terus meninggal. Maka Sayyidina Abdullah bin Ali yang uruskan jenazah dia apa semua. Lepas kebumikan jenazah dia, Sayyidina Abdullah bin Ali atas kubur dia wali-wali kasyaf. Mukanya macam nak termarah, macam nak tersenyum, macam nak terketawa. Maka orang tanya, ya Sayyidina Abdullah, apa cerita? Kenapa wajahmu, ekspresimu begitu? Dia bilang, ni badui lah betul. Dari hidup sampai mati take advantage. Make use of me. Gunakan aku. Malaikat tanya sama dia, dia panik. Malaikat tanya sama dia, marabbuka. Apa dia jawab? Abdullah bin Alawi. Wa man nabiyuka? Abdullah bin Alawi. Allah. Malaikat faham pula, bermakna dia tu adalah orangnya Abdullah bin Alawi. Maknanya apa-apa, dia refer to bos dia. Dia refer bos dia. Malaikat tahu, malaikat kenal. Okeylah, clear lah kau orang Abdullah bin Alawi ya. Begitu ya. Clear pula. Tu dia doa minta mati dan dia mati. Tak ubah cerita ni, orang-orang kalau pergi Hadramaut begitulah. Orang kita pakcik-pakcik, cakap Arab pun tak faham. Sampai airport aja, San'a dengan Tarim bukan main punya jauh. Airportnya tu, ibu negarinya begitu, kalau naik bas 12 jam. Dia kan dia sampailah sudah. Sebab dari Malaysia sampai sana kan berapa jam transit. Jadi dia kan dah sampai San'a tu, dah sampai negeri Yaman. Sekejap lagi macam KLIA sampai Muar lah gitu. Jauh lagi, sejauh-jauhnya naik bas lagi 12 jam. Sampai airport saja apa? Nanti immigration ke custom tanya, ahlan, marhaban. Pen bertazhab. Kan nak mana kau nak pergi? Ataupun kaif rihlah, kaif tairah. Dia macam mana kapal terbang, macam mana aku nak pergi mana? Apa semua dia tanya, nanti dia tanya. Barang bawa, green lane, red lane kan tanya. Apa orang tanya semua dia jawab apa? Habib Umar. Pakcik-pakcik kita. Apa orang tanya? Habib Umar. Darul Mustafa. Sampai orang ketawa. Okeylah Habib Umar. Clear pula. Macam itulah. Orang tanya semua dia jawab Abdullah bin Alawi. Bukan bermakna Tuhan dia Abdullah bin Alawi. Tuhan dia Allah. Bermakna kau nak apa-apa, aku orang dia. Jawapan aku pada dia. Begitu ya. Sungguhnya mati itu adalah satu perkara yang ditetapkan atas sekalian manusia, dan ketetapan itu berlaku atas orang-orang yang khusus dan orang umum ya. Orang khusus, orang umum bersedia saja. Orang-orang khusus dah jaga standby untuk mati, ni kan pula orang-orang awam macam kita.
mesti kena lebih-lebih berjaga lagi, ya. Allah Subhanahu Wa Taala telah menyamaratakan sekalian manusia dalam hal ini. Tak ada pula yang tak mati. Tak ada pula yang tak mati. Satu hari semuanya akan mati. Tidak kira ia seorang yang kuat atau yang lemah, yang rendah keturunannya atau yang tinggi. Termasuklah orang besar seperti kaisar-kaisar dan seumpamanya. Kaisar tu apa? Emperor, maharaja, ya. Dia kalau raja Rom sebutnya kaisar. Kalau raja Parsi sebutnya Kisra. Kalau raja Mesir sebutnya Fir'aun. Kalau raja apa di negeri Babil sebutnya Namrud. Itu namanya. Kalau tanah Melayu kita panggil sultan. Sultan begitu, ya. Allah Ta'ala juga telah menjadikan mati itu sebagai hadiah yang tiada samanya dan kedudukan yang tiada taranya bagi orang mukmin. Mati dia happy, dia seronok, dia gembira dapat anugerah besar. Dapat anugerah besar. Tetapi bagi kaum kafirin pula, mati itu merupakan satu kesal yang tak sudah. Kesal. Mana rumah aku, mana kereta aku, mana syarikat aku, mana ofis aku, mana akaun aku, mana hidangan aku, mana restoran aku. Kenapa aku sendiri? Kenapa aku gelap? Allah, seboleh-boleh nak balik, seboleh-boleh merayu-rayu. Bukan setakat gelap dan sepi saja, dengan pukulnya lagi. Allah, menyesal. Dan tekanan jiwa yang sangat berat. Orang dah mati, tekanan jiwa masih ada, ya. Tekanan di jiwa masih hidup aja kau tak tertanggung, itu pun masih boleh ada anak, ada isteri boleh untuk kita runding, boleh ada talian untuk kita hubungi. Tekanan jiwa dalam kubur seorang-seorang cuma kau tanggung, nak ngadu dengan siapa? Dan tak boleh lari pulanya. Dan tetap jiwa tekanan ketika itu. Dah mati, tekanan jiwa masih tetap lagi. Sendiri dalam kubur, dengan sakitnya, dengan azabnya pulanya. Tetapi bagi kaum kafirin pula, mati itu merupakan satu kesal yang tak sudah dan tekanan jiwa yang sangat berat. Maha sucilah Tuhan, Raja yang berkuasa. Hanya dalam tangannya segala kekuasaan. Kekal abadi, dia suci dari sifat mati dan binasa. Dialah yang awal, tiada yang terdahulu daripadanya. Dan dialah yang terakhir, tiada yang akhir sesudahnya. Allah Ta'ala telah berfirman, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Setiap sesuatu di atas muka bumi itu akan binasa. Yang hanya kekal ialah wajah Tuhanmu yang maha agung dan maha mulia. Ya. Baik. Kullu syai'in halikun illa wajha, lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Segala sesuatu adalah binasa selain Tuhan. Segala keputusan itu kepunyaan Tuhan dan kepadanya lah kamu akan kembali. Kullu nafsin Zatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Setiap yang berjiwa pasti akan merasai mati, dan hanya saja pahala kamu itu akan diberikan dengan cukup pada hari kiamat. Maka barang siapa yang dijauhkan daripada neraka lalu dimasukkan ke dalam syurga, sungguhnya orang itu beroleh keberuntungan. Dan tiadalah kehidupan di dunia ini melainkan kesenangan yang menipu semata-mata. Kita akan dikeroyok oleh orang kufar. Dan sahabat tanya, ada kerana kita sikit? Nabi bilang kerana kita ramai. Tapi seperti buih bah. Buih bah tu apa? Apabila bah melanda yang dihanyutkan oleh bah, itulah buih bah. Kalau buih lautan tu buih lautan. Ini buih bah. Buih bah dibawa apa tengok? Katil pecah, pintu terkopak, bangkai lembu, mayat manusia, kereta rosak. Macam-macam ada. Tapi boleh pakai tak? Semuanya rosak berlaku. Jadi umat akhir zaman macam-macam ada. Engineer ada, lawyer ada, itu ada. Tapi semua tak dipakai. Semuanya rosak berlaku. Dihanyutkan oleh bah kehidupan. Tengok bah, itulah namanya buih bah. Tengok tepi jalan kan banyak orang longgok-longgok barang kan. Semua boleh pakai tak? Tak boleh pakai. Semuanya rosak berlaku. Itulah umat akhir zaman. Macam-macam ada. Katil ada, lemari ada, pintu ada. Ambil lah. Boleh ambil. Dia ambil, semuanya rosak. Semuanya rosak belaka. Itulah akhir zaman. Semuanya macam-macam ada dalam umat, tapi semuanya tak guna belaka. Wallahu alam bisawab. Semoga Allah Ta'ala tetapkan iman kita, matikan kita dalam husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Niat akan membezakan perbuatan kita ibadat ataupun maksiat. Kita menunaikan salat, nampak ibadat kan? Tapi kalau niat untuk menunjuk, lagi solat sunat, maka ia jadi maksiat. Kerana kita telah mensyirikkan Allah
kita buat ibadat itu bukan kerana Allah tapi kerana makhluk, kerana manusia. Faktor niat hati itu sangat penting.